Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Sekejap ya. Mikrofon penting sikit. So, malam ni kita macam biasalah, saya cuba untuk commit setiap hari Isnin ya, untuk kita buat sesi screening lah, kalau kita nak cari kaunter-kaunter yang tengah uptrend. Yep. Jadi ini saya kena tekankan sekali lagi, kita punya sesi malam ni bukan sebagai buy ataupun sell call, dan juga bukan sebagai satu nasihat investment lah. Okay. Jadi kita bercerita pada malam ni hanyalah eksklusif kita reserve kepada ataupun kita hadkan kepada pengajian untuk pengajian secara teknikal analisis ya. Okay, jadi siapa-siapa yang baru join lepas ni, kalau boleh kita remind lah macam tu. Okay. Dan juga ada disclaimer kat bawah ni. Okay, sekarang ni ada disclaimer ni, jadi korang kena baca lah gitu. Okay. Untuk buka akaun CDS ke apa ke, boleh contact saya punya admin dekat bawah ni. Okay. Dan untuk siapa-siapa yang belum kenal lagi saya okay, nama saya Kamarul Nizam ya, Remiser dengan Melaka Securities, Cawangan Wang Semaju, dan saya punya training center sendiri ataupun akademi lah untuk belajar technical analysis ni. Bawah brand jenama Teropong Bursa lah. Jadi saya punya training center tu ada dekat Shah Alam ya, kat Shah Alam section 13 bangunan Worldwide. Jadi biasanya saya akan masuk office lah lebih kurang tiap-tiap hari Rabu untuk kita just coordinate kita punya activities lah dengan kita punya team members, dengan staff semua. Lepas tu kadang-kadang kalau ada orang nak buat appointment ke apa ke, nak walk in, basically memang saya terima lah, cuma bukan walk in, tapi kita kena set appointment dulu lah. Okay. Generally saya memang open saja, tapi for appointments only lah, hari Rabu saja. Jadi siapa yang nak datang tolong message saya punya admin ni kat sini, ataupun boleh message saya. Okay. So hari ni trade pagi tadi sedikit komen lah. Okay. Trade pagi tadi dalam saya punya support group tu memang agak best jugalah. Okay, memang pagi tu bullish, Parlo dan sebagainya lah. Parlo memang saya tak sempat lah. Okay. Memang dah ada kawan dalam grup sembang saham tu, dia dah alert kan bagus lah. Okay, benda tu naik. Itu ada beberapa lagi lah yang saya alertkan dalam grup tu, dia naik lah. Basically untuk intraday 1-2 sen tu ada lah. Cumanya sebelah petang tu saya on leave. Bukan on leave lah, saya cuti sekejap. Bukan cuti, saya off trade, ada appointment kan. So balik-balik tu tengok market kita dah tarik, dah down, agak teruk jugalah. Okay, ada kawan-kawan yang dah profit tadi tu, dia profit banyak. Sekarang ni profit tu dah berkurang sikit lah. Nasib baik sebab market dia tak turun banyak sangat lah. Basically overall masih lagi okay. Cuma kalau buat intraday trade tu yang tak exit pagi tadi tu, maybe dah dalam kerugian lah. Okay. Alright, so seperti biasalah. Okay. Jadi malam ni saya cuba untuk tiap hari Isnin kita buat screening lah, basically untuk cari counter-counter trending yang kita boleh buat case study untuk uptrending counter. Kalau kawan-kawan ada macam trading system yang simple punya, yang kita panggil trend following, okay, dah boleh guna screening method ni. Kita cari counter-counter yang fundamental dia bagus. Okay. So cari counter-counter fundamental yang bagus, dan kita fokus kita punya trade tu dekat situ lah. Okay, daripada kita nak buat intraday okay je kalau nak buat intraday trades, cuma kena berhati-hatilah. Okay. Sebab takut nanti intraday trades ni senang nak sangkut sebenarnya. Okay. Jadi kalau korang betul-betul ada SOP yang baik, ada sistem yang baik, ataupun guide, ada orang guide ke apa ke, then maybe tu lebih slightly better lah. Okay. Kalau tahu-tahu trade tu tak ada masalah lah, memang boleh ya, tak ada hal. Okay. Okay, so kejap ya, saya check kita punya Facebook page, kau ada komen ke apa ke. Okay. Okay. Check ya. Page. Okay. So kita punya live sekarang ni kita ada lebih kurang 150 orang okay lah. Biasanya kita ada 100 orang tu kita dah terus start lah. Alright, so setakat ni komen alhamdulillah okay, bagus. Terima kasih banyak. Ada orang bagi salam. Okay, saya nak ucapkan selamat malam untuk semualah kawan-kawan kita. Dan
Lepas kita cerita tadi tu, apa, sesi petang tu agak agak tak best lah. Basically basically itulah. Maybe disebabkan news ada announcement lah, ada announcement ataupun news yang kawan share dalam group tadi tu, ada berkenaan dengan, apa, politik punya cerita jugalah. Okey. Ah, well, itu saja. Jom saya cuba share saya punya, apa, uh, screener. Okay, screener, dan kita try tengoklah yang mana counter-counter untuk kita buat case study lah, yang mana uptrending counters. Okay. Alright. Okay. Okay. So untuk kawan-kawan yang belum tahu, basically apa yang saya ada dekat sini ialah screener lah. Screener yang menunjukkan kita guna screening method pakai moving average 5, 10 dan 50 lah. Okey, kita guna 3 moving average, kita nak cari counter-counter yang tengah uptrending. Okey, jadi untuk video ataupun siapa yang perlukan tak tahu lagi macam mana nak tengok, saya harap korang boleh tengok dekat youtube.com/teropong bursa. So dalam tu ada satu video yang precursor lah, macam mana nak set up screener, lebih kurang macam ni. Tapi screener tu dia fokus pada moving average 10 lah. Okey. Jadi kalau korang nak, kau boleh tambah lagi selain daripada moving average 10 yang macam di video tu, tambah saja moving average 5 dan juga moving average 50 supaya kita dapat filter out dengan lebih lagi, dan kita fokus kepada hanya counter-counter yang tengah uptrend saja. Okey. So yang ni uptrend ni memang strong uptrend lah, sebab kita cari counter-counter yang atas pada moving average 5. Okey. Jadi bila counter tu dia bawah pada moving average 5, dia takkan keluar dalam kita punya results ni. Okey. So sebagai satu peringatan, okey, kalau korang nak trade ataupun nak guna moving average 5 ni, counter-counter yang tengah strong trending, maknanya benda tu risiko dia tak adalah kita, pada saya lah, ini bukanlah kita nak kata sebagai dia kejar harga. Okey, ini bukan kejar harga lah, ataupun kejar harga pun okey juga, betul juga, tapi dia slightly lebih, orang kata lebih lebih slow lah compare dengan kita kejar harga dekat intraday. Okey. So basically counter-counter yang apa, kita boleh tunjuk lah, nanti saya tunjuk example ya. Okay, contohnya macam sekarang ni, okay, screener. Okay, contohnya kat sini ya, 11 Februari. Okay, counter ni di next ya. Ni contoh ajalah. Okay, contoh sebab kita nak apply kan dekat screener ni. So contoh dekat sini, kalau kita run screener ni tiap-tiap hari pukul 4 ke pukul 4.30 ke apa ke, kita akan jumpa screener ni dia setting dia moving average 5. Okay, saya tunjuk kat sini ya. Saya type sikit. Price setting dia atas daripada MA5, atas lepas MA5, atas daripada MA10, dan MA10 atas daripada MA50. MA50. Okay, so ini sebenarnya bukannya foolproof strategi, tapi ini cumalah hanya untuk okay, ni strategi yang kita guna. Tak tahu lah korang nampak ke tak ni. Okay, ni saya letak kat situ dulu Price, screener setting dia ni, price duduk atas pada 5, moving average 5. 5 ni duduk atas pada moving average 10, dan 10 duduk atas pada moving average 50. Ini adalah basic screener untuk kita cari counter-counter uptrend. Dia bukan kita fokus ataupun kita screen kan. Kita tak masuk screener fundamental dan sebagainya, kita tak masuk, sebab kita nak cari counter-counter yang tengah trending saja dulu. Lepas tu bila kita dah jumpa semua counter tu, baru kita nilai satu-satu dari segi fundamental dia okey ke tak okey. Okay, kalau company yang tak okey ke, kalau dia bagus kena set up untuk trade, kita boleh consider. Tapi strategi tu basically berisiko tinggi lah. Kalau korang tahu apa yang korang buat, tak ada masalah. Company rugi pun, korang balon memang, kalau tahu kena set up dia, benda tu akan naik. Okay. Tapi sekarang ni kalau kita belum lagi sampai tahap tu, kita tak payah nak buat macam tu. Kita cuba kecilkan scope kita cari company yang fundamental dia bagus. At least kalau company tu fundamental bagus, kalau dia turun pun over the long run, kita generally dia akan naik balik. Okay. So itu je dia punya kunci dia. Tapi apa-apa hal pun kita nak kena tahu stop loss kita dekat mana, supaya kita boleh protect kita punya capital. Okay. So inilah dia punya screening setup dia, screener setup. Jadi kalau kita screen counter ni, contohnya lah kita pakai screener ni dekat 11 hari bulan kat sini 11 Februari pukul 4.
Okay, generally bila price duduk atas pada 5, 5 duduk atas 10, 10 duduk atas pada 50, ini standard dipanggil counter-counter yang tengah trending. Kalau tak nak pakai moving average 5, pakai 10 saja. 10 atas pada 50 at least. Kalau counter tu generally dia duduk atas pada moving average 50, benda tu tengah dah untuk medium term dia tengah trending. Tapi kadang-kadang kalau kita nak entry dekat daily chart tu kadang-kadang tak sharp lah entry tu, tapi over the long run untuk medium term di moving average 50 ni benda yang satu dunia accept sebagai medium term indicator untuk trend lah. Okey, lepas tu macam moving average 50 100 sebagai untuk macam long term lah. Okey, 100 200 tu untuk long term. Kalau 50 tu untuk medium term, dan bawah pada tu dia semuanya untuk short term lah. Okey, short term tu pula dia ada macam-macam. Nak buat intraday lah, BTST lah, untuk swing lah, trend following lah, macam-macam lagi cara. Okey, tapi overall kita just generalize semua, kita ambil just general trending dan kita ambil atas pada 5, 10 dan 50. Okey, kalau lah kan katalah time market bearish tak ada keluar result kat sini, apa yang korang kena buat, korang buang moving average 5 tu dulu. Okey, kau ambil price saja, duduk atas pada 10, 10 duduk atas 50, tengok result yang mana tu. So kalau ada tu dah okey lah. Kalau tak ada juga, market tu bearish sangat, basically banyak counter yang tengah bawah pada moving average 50, then korang buang moving average 50 tu, tinggalkan price dengan moving average 10 saja. Itu pun dah okey lah. Basically untuk short term trade, kadang-kadang counter yang tengah turun, dia duduk bawah pada moving average 50 kan. Ada contoh tak? Okay, maybe contoh belakang-belakang kot. Okay, contohnya kat sini. Okay, so dekat sini, katalah market tengah bearish kan. Tak kira lah ni tahun bulan Mac ya. Okay, market tengah jatuh. Lepas tu price duduk bawah pada moving average 50. Jadi kalau macam ni, kau punya screener yang setting ni, setting yang price duduk atas pada 5, 5, 10, 10 duduk atas pada 50 tu, dia takkan keluar lah result sini. Okay, but generally kalau orang just pakai screener yang biasa macam dalam YouTube video tu, price duduk atas pada moving average 10 saja, korang dapat capture at least area sini lah. Okay, so ni dia. Jadi dia nak capture kat sini ni, counter ni nak dapat counter ni getak tu, itu atas skill masing-masing lah. Okey, kena kaji dari segi fundamental dia macam mana. Lepas tu momentum dia, price. Okey, price dengan volume action tu lebih penting lah daripada fundamental company tu. Kalau kita nak buat short term trade sekarang. Kalau kita nak buat short term trade plus investing, eloklah kita tahu atau memahami sedikit sebanyak pasal fundamental company tu ataupun financial dia. Financial ni macam nadi company lah. Okey, kalau kita tengok dia business dia untung, ada revenue, ada profit tu, at least kita tahu company tu hidup. Kita tak tahu lagi detail macam tu, hutang dia banyak ke apa ke, kita tak tahu. Tapi at least kalau company tu untung business dia, kita dah tahu dia hidup dulu. Maybe kita tahu macam kita nampak orang accident ke apa kan, lepas tu dia terbaring tu, kita nampak dia bernafas tu, at least kita tahu dia masih lagi hidup pada masa tu. Contohnya macam tu lah. Okay. Tapi kalau kita rasa nadi dia lah, kita tahu. Tapi kita tak tahu lagi condition keadaan company tu macam mana, sebab kita hanya hadkan kita punya fundamental tu, kita fokus pada itu saja. Sebab tu benda ni pun kadang kita kena pilih ikut kesesuaian kita jugalah. Saya okey je pakai fundamental info pasal dia punya earnings company saja. Okey, saya accept itu. Saya hijau je saya dah boleh ambil. Tapi of course lah, kita ada benda lain lagi lah, kriteria lain lagi untuk filter company tu okey ke tak okey ke dari segi technical. Okey, sekejap ya. Saya cuba tengok kalau ada komen sebelum kita buat ni. Okey, ramai yang bagi salam. Waalaikumsalam dan selamat malam kawan-kawan. Okey, kita punya top fan ada ramai juga yang bercerita ni. Okey, macam contohnya Mak Kancil ni tanya tanya pasal bukan tanya, tapi dia bagi tahulah pasal profit petang tadi tu kan, daripada 4 angka jadi 3 angka tu drop. Lepas tu apa lagi, sorry, apa lagi, minta maaf kalau saya ada terskip-skip ni. Okey, top fan kita Syarul Nizam Neko, Waalaikumsalam, bagi salam ni. Azhar Mamat top. Okey, ni t-shirt Teropong Bursa tak jual ke? Wow, sekarang ni tak jual dululah. Saya bagi free untuk saya punya team dululah. Siapa yang jadi MR dengan saya pun saya akan bagi nanti. Okey, alright, so apa, okey, ni Muhammad Salman itu tanya juga tentang untung-untung boleh. Okey, ya. So untuk pasal t-shirt tu lah. Okey. Jadi Cik Salman ni pun antara salah seorang yang tengah apply untuk jadi MR, insya-Allah. Okey, makan Cik Kiasik. Okey, Kiasik ni kita trade bila Saya rasa hari Khamis ke Jumaat hari tu.
Masuk, lepas tu dia dah naik, buka pukul 2.30 tu dah caw. Caw dululah, lepas tu harga turun. Oh, nasib baik. Lepas tu kena tunggulah T2 ke T3 tengok dia nak naik balik ke tak. So tu basically dari segi teknikal lah. Okay, so kita proceed tengok kita punya ni dulu lah. Okay, ni sorry, Cik Naim Rasid tanya D-Nex boleh naik lagi ke tak? Tak tahu benda ni. Okay. So kita punya hari tu D-Nex tu kita tengok orang kata dah mula bearish kan. Saya pun memang agak bearish jugalah D-Nex. Tapi hari ni naik juga. So tak tahu sebenarnya. Okay, dia nak naik ke tak. Harap-harapnya itulah yang terbaik lah untuk semua orang. Okay. Tapi basically kalau dari segi teknikal ni kita review, kita nampak lah dia dah mula harga dah mula tinggi lah. Itu ya yang kita boleh ceritanya. Harga dah mula tinggi, maybe dia pergerakan harga dia tak berapa normal lah. Dia dah rally dengan tingginya, dia dah naik berapa persen tak tahu ni. Lepas tu untuk D-Nex ya. Okay, dia dah naik berapa persen lah. Kita tengok tools. Hopefully korang nampak ni saya punya layout. Alright, so tools, okay, persen. Ni kita ambil kat sini lah. Masa mula-mula dia momentum tu. Dia dah naik 90 berapa tu? 123%. So agak tinggi jugalah. Bukan agak tinggi, memang tinggi pun. So semua orang expect dia retrace. Jadi generally kalau company ni ataupun kalau pergerakan harga ni boleh stable dekat area sini, dia tengah consolidate saja, harga tak jatuh, then kena tengok lah. Lepas consolidate tu sama ada dia naik balik, dia sambung naik, dia breakout ke atas ataupun dia breakout ke bawah. Kalau breakout ke bawah tu dia boleh jadi dua. Sama ada satu dia panggil operator nak test tu, yang spring tu dia cuba breakkan dulu, lepas tu dia masuk balik dalam range dan dia breakout, ataupun dia terus breakdown tu terus habis selling lah, basically dah masuk fasa distribution. So itu kita kena tengok nanti. Sekarang kita tak tahu jadi macam mana. Okay, kita punya analisis ni sebenarnya dia, bagi saya lah, saya tak pandai nak tengok jauh-jauh. Analisis saya tu selalunya boleh imagine ataupun saya confidence setakat 10 candlestick ke depan sajalah. Saya tak boleh lebih pada tu, saya dah tak berapa confident. Kalau macam nak agak macam 2-3 candlestick ke depan tu masih lagi saya confident kan, sebab tahu dia punya pergerakan macam mana. Tapi kalau lebih pada tu saya tak mahir lah, saya tak pandai tentang tu. Okay, so tak apa. Ma'ruf tanya ni group trader ada buat juga. Group ni ada, tapi untuk saya punya klien sajalah. Sebab lebih kurang kita ada 300 lebih yang klien yang active trade bawah saya. Tak semua orang yang buka account saya masukkan dalam tu. Dia sebab support group untuk trader sajalah. Okay, jadi siapa yang active trade saja yang saya akan masukkan dalam tu. Bukan bermakna yang buka account saya tak dapat langsung support. Ada juga. Cuma kalau yang jarang-jarang trade tu tak perlulah duduk dalam group tu kan. Sebab saya kalau boleh saya tak nak ada group tu overcrowded sebenarnya. Saya tak nak. Lepas tu satu lagi, saya nak orang yang yang betul aktif, yang bertanya dalam group tu. Saya tak nak group tu just senyap saja kan. Kalau senyap tak trade pula tu kan. Buat berat group tu je lah. Jadi siapa yang tak trade tu saya keluarkan dulu. Tapi masih lagi dapat akses saya punya support lah kalau nak tanya pasal counter ke apa ke. Sebab saya sebagai remiser memang dibenarkan untuk bagi nasihat kepada saya punya klien. Dipanggil incidental activities. Okay, jadi tapi saya tak boleh nak bagi nasihat ke pelaburan pasal atau kepada orang awam lah, sebab saya tak boleh lesen untuk buat benda tu. Lesen yang diperlukan tu dipanggil investment advisor. Tak mahal pun, khusus nak ambil. Saya memang plan nak ambil dah. Cumanya broker kata untuk saya praktis kan, ambil exam tak ada masalah, tapi untuk saya praktis saya kena pilih salah satu lah. Sama ada nak jadi advisor ke nak jadi investment advisor. Jadi advisor ni dah lah susah exam dia kan. So just maintain advisor je lah kot for now. Yang investment advisor tu nanti kemudian lah kita cerita. Okay, tu plan kemudian. Okay, jadi sekarang ni apa yang kita ada, itulah sebenarnya yang kita punya. Okay, yang kita kejar tu bukan kita punya lagi. Okay, apa yang kita ada sekarang ni ialah itulah yang kita punya. So kalau kita nak kejar itu tu, kita kena beringatlah apa yang ada kat tangan kita ni. Jangan sampai terlepas. Okay. Sorry ya. Okay, Cik Azhar tanya ni, kita punya top 5. Azhar Mahmad, mungkin Tuan Ken boleh masuk dalam perbincangan tentang screening untuk counter yang mungkin boleh gap up. Okay, gap up ni bagi saya lah, saya tak berapa pandai nak cari counter-counter yang nak gap up. But usually incidental, macam secara tak sengajanya,
kebanyakan kaunter-kaunter yang dalam BTST tu dia ada banyak yang gap up. Okey, jadi basically kalau dia nak gap up ni kita cari secara asasnya lah kaunter-kaunter yang momentum ataupun demand membeli tu tinggi sangat, especially kalau dia berlaku tu last minute. Okey. So bila dia berlaku demand, katalah orang membeli banyaknya pada last minute, maybe last 2 3 minit, 5 minit yang last tu orang duk beli. Tiba-tiba sedangkan sebelum tu satu hari tu kaunter tu tak ada aktiviti yang besar pun, tiba-tiba beli macam tu, generally yang tu kalau bila benda tu berlaku, lepas tu kita bercerita dekat kawan. Kita cerita kat kawan tu, kita cerita sebab apa, sebab ni, kita orang kata kompang lah, okey. So kita bagi tahu kawan tu, bagi tahu orang ni. So bila ramai orang tahu pasal benda tu orang akan mula investigate lah. Benda ni yang sebenarnya dipanggil market manipulation. So SC ataupun Suruhanjaya Security tu dia berhati-hati pasal benda ni. Dia tak nak ada orang sebarkan berita palsu. Jadi dia terpaksa buat ruling yang macam tu. Siapa yang tak ada nasihat, tak ada lesen, tak boleh bagi nasihat. Okay. So kalau dia bagi nasihat tu, dia dah masuk kategori yang salah, dia boleh investigate orang tu sama ada dia nak buat market manipulation ke, dia nak goreng counter tu ke. Basically market manipulation lah, takut dia nak buat benda tu je. Takut dia nak compound dekat orang, lepas tu dia tengah nak exit. So orang yang tak berlesen ni, dia memang ditarget untuk tu lah. Siapa-siapa yang berlesen, dia takut untuk buat macam tu sebab dia tahu tindakan dia ataupun penalti dia sangat tinggi lah. Jadi benda tu tak berbaloi sebenarnya. Orang yang tak ada lesen dia macam tu lah. Kalau tak kena roadblock ke apa ke, sedap je bawa kereta tak ada lesen, bawa kereta tu. Jadi tapi bila jumpa polis nanti tu barulah gelabah. Okay. So itu je lah saya cerita sikit. Alright, so ni saya off dulu lah. Saya punya screener ni dia run every 10 seconds je. Sebab setting ni sebenarnya untuk intraday. Tapi bukan exactly untuk intraday lah. Ini dah tukar-tukar tapi tak update ni. Okay. Alright, so kita tengok. Ini screener ni. Minta maaf Cik Azhar, saya generally kita cerita pasal screener untuk gap up tu. Yang saya cakap tadi lah untuk generally, tapi tak semualah untuk BTST tu. Cuma BTST tu dia ada kemungkinan besar. Kalau siapa yang pernah trade BTST dengan ataupun bursa punya, generally dia akan encounter gap up tu selalu. Okay, contohnya macam Opcom hari tu yang dia naik banyak tu kan. Itu saya ambil pun masa tu BTST, lepas tu dia gap up. tidak menyangka ataupun tidak plan pun dia untuk dia jadi gap up. Okay. So generally counter yang tengah ada demand tinggi, especially sebelah petang, ada kemungkinan, dia bukan satu garanti lah sebab saya tak jumpa exactly kriteria yang counter-counter yang nak buat dia jadi gap up. Okay, dia ada dalam just general saya punya kriteria tu ada yang berlaku gap up, tapi saya tak boleh nak, orang kata tak boleh nak pinpoint exactly apa faktor dia, melainkan satu je lah, disebabkan demand yang lebih tinggi. Jadi demand ni kita tak boleh nak quantify benda tu kita tak boleh nak project dia dekat dalam chart tu. Jadi benda tu benda yang future, kita tak tahu demand tu banyak mana akan berlaku. Jadi generally demand tu dia datang seiring dengan sentiment analysis ataupun news lah. News, rumors, sentiment. Benda tu dia akan orang kata dia jalan sekali. Jadi benda tu dia tak boleh nak quantify dekat chart. Jadi saya rasa itulah faktor-faktor yang membuatkan counter tu salah satu harga tu dia bergerak gap up pada keesokan harinya lah, gap up ataupun gap down. Okey, dia boleh jadi dua-dua sebenarnya. Jangan kita tengok satu angle je lah. Okey. Okey, saya minta maaf ni makan masa dah ni, dah lebih kurang setengah jam. Kita ada dekat-dekat 300 viewer. So kita mulakan lah kita punya sesi. Kita just nak cari counter-counter yang tengah trending saja. Okey. Alright, so dekat screen ni kita tengok Valesto. Okay, kita tengok Valesto. Okay, so kita tengok chart dia kat sini. Kita nampak ni, kita tahu lah Valesto ni korang kena faham Valesto ialah company yang related to oil and gas. Jadi kita tengok harga minyak sekarang berapa ya. Sekejap saya buka saya punya summary ataupun global market punya data. Oh, $60. Sekejap So buka ni dulu. Sekejap tengah loading. Nak ke tak nak ni? Daily chart pula tak load. Yang lain dah loading.
Okay, so agak ada reversal. Nice. Bukan reversal confirm tapi potential lah sebab benda ni pun baru apa dia tengah terjadi sebenarnya ni dekat daily chart. So kita nampak ada kemungkinan bukan confirm lagi pattern ni dia tengah nak berlaku bullish engulfing. Cuma tak dia tengah tengah bergerak lah ni turun naik ni kita tak tahu apa dia akan naik banyak ke ataupun ni sebab dia tengah berlaku. Jadi sebab ni daily chart kena tunggu market tutup dulu lah baru kita tahu. Tapi kalau dari segi 30 minit chart ya kita tengok kita cuba tukar. Sorry ini data ni delay sebab saya tak ambil real time data untuk commodities. Okay, sorry saya tukar bukan 30 minit tapi saya tukar 1 hour lah. Nampak dia mula dah nak cross moving average 50 tu. Okay. So generally kita nampak dia berlaku sideways kat sini So kita copy paste. So kita nampak dia tengah ranging beberapa hari tu. So kalau dia boleh breakout ni besok market kita kalau market kita tak tahulah kalau dia boleh break 62 ni counter oil and gas memang cun lah. Tapi kalau generally kalau dia naik 62 lepas tu turun balik dia tak break previous high ni basically market kita pun tak boleh nak ke mana lagi lah. Okay. Kecuali lah kalau ini kita cerita secara fundamental lah relation to the counter yang related to oil and gas tapi discount segala kita bagi discount kita tak boleh nak masukkan supply and demand tu. Kalau tiba-tiba jadi macam GameStop lah kan. Kalau dia tak ada fundamental tak ada apa tapi kalau retailer berkumpul kalau retailer tu banyak dan dia orang yang menggerakkan harga tu benda tu memang dia boleh jadilah walau tak logik macam mana pun dia akan jadi sebab power of power of supply ataupun demand tu. Jadi kalau bila banyak supply generally harga akan jatuh. Bila banyak demand, harga akan naik lah. Okay. Okay, so Valesto kita tengok kat sini. Buka lagi sekali. Tukar boleh. Kejap lagi confuse pula. Mungkin akan breakout $60 lah. Pergi ke 61 lah. Sekarang ni dia tak lepas lagi tu. Duduk dalam zone supply lah orang kata. Okay. Lambatnya yang daily chart ni. Okay. Off balik ni. Okay. Korang nampak full Alright. So itu kita buka chart Valesto dulu. Kita tengok tadi harga dia naik banyak lah kan. So kalau ikutkan harga minyak atas pada 55, analis kata dah mula bullish lah. So generally counter ni tengah trending. Jadi bila tengah trending ni tak kira lah bila-bila masa pun kita boleh masuk dalam watchlist. Kalau kita nak trade pun boleh lah. Okay, tapi ni ingat bukan spesifik saya nak suruh korang beli ataupun jual. Kita discuss dari segi technical. So counter-counter macam ni tapi korang kena pilih counter betul juga. Valesto ni harga 17 sen ni dia ada sebab dia kenapa harga dia 17 sen. Fundamental dia tak sekuat company-company yang lain. Okay. Jadi kita tak payah sebut cerita pasal harga. Kita cerita pasal dia punya pergerakan saja. So kalau ini kita dah nampak kalau kita pakai price volume lah kan, kat sini kita dah nampak peningkatan volume. Jadi kalau kita screening counter ni pada 9 dengan 10 Februari ni, of course benda ni akan keluar dekat screening kita. So bila kita nampak macam ni, ini adalah permulaan kemungkinan besar dia nak mula trending up. Jadi ni satulah kita consider last minute accumulation kita panggil kat situ. Sebab ni pun kita nampak masa dia tengah down, lepas tu ada mula increase volume activity kat sini sebelum dia breakout. So ni last minute punya accumulation lah. Lepas pada tu dia dah mula breakout tu harga dah mula naik. Ini teori Wyckoff ataupun Wyckoff method dipanggil composite man. Dia ada 3 fasa accumulation, markup dengan distribution. Alright, so tu best tu trending dan trending strong. Okay. Jadi kita tengok D-Nex pula. Ini D-Nex ni memang ramai lah orang duk bercerita pasal D-Nex kan. Jadi kalau kita tengok chart kalau saya boleh tunjukkan sekejap ya. Okay, sekarang kita tengah tengok D-Nex sebelah kiri korang ni ini adalah chart 3 bulan. Okay, ini adalah chart 3 bulan saya kecilkan sikit ini.
Okay. So carta 3 bulan dia kita nampak bila kita scroll ke belakang ni pun kita tengok semua volume dia semua banyak tu lah. Tapi ni chart 3 bulan ni ini volume dia paling tinggi dan dia sangat tinggi compare dengan yang lainnya. So kalau kat sini previously volume dia kat sini berapa level ni lah. Okay. Height. So volume dia kat sini tapi kali ni macam 2 ataupun 3 kali ganda daripada sebelumnya. So ini volume ni sangat-sangat tinggi lah dan dia probably dah break all time high dia. Sorry, bukan all time high tapi paras tertinggi kat sini 2017, 2010. Lepas tu next level dia kat sini lah 2007 punya level. Dia punya next panggil resistance dia lah. Okay. Dekat area RM1 sen. 101 tu generally dekat gas square of 9. Sama ada support ataupun resistance lah. 101 tu dekat yang apa diagonal tu. Okay. So generally kat sini kita nampak uh, dah ada apa dia dah start trending dekat sini. Sini dah start trending juga. Lepas tu dia fail. Lepas tu kat sini lagi sekali trending. Lepas pada tu trending dia strong, dia maintain atas moving average 5. Jadi ini yang saya cakap, kalau kau orang cari counter-counter macam ni masa mula-mula kau nampak macam ni pay attention, masuk dalam watch list. Lepas tu kaji fundamental tu kambing tu macam mana. Kalau fundamental dia tak strong ke apa ke, tengok pula dari segi news, baca dari segi news, lepas tu tengok sentiment, lepas tu baca pula cari pasal rumours. Rumours tu ada banyak tempat lah korang nak cari kan. Macam contohnya i3 investor, kat situ yang tempat ruangan chat tu, kat situ ruang komen tu, situ memang banyak cerita dan macam-macam. Korang baca untuk gain information tapi bukan untuk buat decision nak beli ataupun jual. So benda tu kita baca dan orang panggil baca dan apa, baca boleh tapi percaya jangan. Jadi benda tu kau bacalah kat situ kan untuk dapatkan maklumat-maklumat lain. Tapi kena hati-hatilah sebab ada setengah tu kebanyakan dia orang dia bagi pendapat peribadi. So bila pendapat peribadi tu kadang-kadang pendapat peribadi tu dia apa? Dia menjurus ke dia bias. Okey, jadi mungkin dia corner sikit ke pendapat peribadi itu nak bagi macam lagi menarik untuk orang baca wow, orang pun nak join sekali beli. Mungkin macam itulah. Jadi benda-benda ni semua kita kena berhati-hati. Kita kena apa? Kena suspect lah. Dengan orang-orang yang kita tak kenal ni kita kena suspicious. Especially orang macam saya lah, orang kena berhati-hatilah. Nak percaya kena tengok dulu lah. Dengar boleh tapi jangan percayalah. Okey. Sebaiknya buat plan sendiri. Jadi korang just kajilah. Bila saya cakap macam ni atas pada movie average 5 10 ni, korang bukalah buku, pergilah cari, tanya orang lain. Benda ni okey ke tak okey ke kan. Jadi trading system yang berdasarkan benda ni memang paling simple. Sebab apa? Sebab dia bukan, tapi simple tapi dia bukanlah mudah sangat sebab dia kita kena pilih counter. Jadi counter yang bagus saja dia akan jadi macam ni. Okay, sama ada counter yang high volume, yang orang strong momentum, ataupun yang fundamental dia bagus ke apa ke, ada recent news, dia akan jadi macam ni lah. Jadi kalau korang jangan apply dengan penny stock pula kat sini, pakai move yang berterima, lepas tu cakap tak jadi kan benda tu. Kaji betul-betul dan kaji secara menyeluruh. Okay, so next Mestron. Hari ni Mestron ni, okay, saya off dulu off carta 3 bulan. Kenapa lah slow? Allah. Tak pernah slow macam ni. Maybe saya punya komputer ni rasanya. Tengok prosesor. Okay, prosesor dekat 20%. Punya betul lah. Maybe ada yang kena tutup sini. Sekejap sambil-sambil tu lah. Okay, ni untuk siapa-siapa yang tak tahu lagi, channel YouTube saya ada YouTube YouTube channel iaitu youtube.com/teropongbursa. So korang boleh study jugalah kat situ. Ada beberapa lah perkongsian yang saya share, terutamanya pada dari segi teknikal analisis lah. Okay, so dia dah loading. So kita tengok kat sini, okay, generally counter-counter steel kebanyakannya dia dah breakout dah breakout dari segi market structure. So bila breakout je kita consider dia bullish lah.
Bullish ni bermakna kita consider dia sepatutnya dia tengah trending up. Okay. Jadi kalau ikutkan Dow Theory, tenet number 6 kalau tak silap saya, Dow Theory tu dia kata sesuatu ataupun counter tu kalau dia tengah naik, sepatutnya trend dia akan continue naik sampailah ada external force yang membuatkan dia reverse. External force tu contohnya ramai seller lah. Okay, so bila ada ramai seller, barulah dia trend tu akan patah. Jadi kalau seller ada tapi tak ramai, generally dia akan turun sikit, lepas tu dia akan naik balik kan. So Dow Theory kata bila benda tu start trending, dia sepatutnya akan continue trend dia sampailah dia reverse. Jadi benda ni yang kita kena, antara benda yang kita kena pay attention. Dow Theory dia ada 6 tenets tu, dari segi trend, lepas tu market structure, lepas tu phases in the market. Benda ni semua kau kena baca lah. Memang ada dekat internet pun. Kalau kau nak trade tapi tak tahu Dow Theory, saya rasa tak pro lagi lah. Okay, bukan bukan tak pro. Tapi tak cukup lagi lah. Jadi sebab apa tau, benda tu sebenarnya orang tengok buku, teori, malas nak baca, benda remeh kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat trading, pada saya lah, okay, kita kena mahir pasal filosofi dia. Bukan setakat kita mahir pasal teknikal je, kita kena mahir pasal falsafah trading, konsep dia, apa benda yang apa, the idea itself, benda-benda macam tu dulu. Jadi bila kita faham tu secara menyeluruh, baru kita menjiwai benda tu lah. Okay. Jadi yelah, bila saya cakap ni bunyi macam complicated lah, macam maybe ramai orang tak interested lah kot lah kena baca buku. Okay, tak apalah. Right. So saya rasa itulah antara bendanya dia tengah Dow Theory tu dia cerita pasal trend. Sepatutnya dia kata bila trend tengah menaik, sepatutnya dia akan continue naik sampailah dia patah. Sampai patah trend tu maknanya sampai dia melakukan reversal lah. Jadi Dow Theory kalau tak silap saya, dia punya definition of reversal tu lebih kurang dalam 30%. Okay, tapi dia pun pakai time frame yang agak besar jugalah. Tapi dia ride tu kadang 5-6 tahun dia punya ride dia. Memang masuk lah. Okay. So dari segi teknikal benda ni dekat daily chart dekat daily chart dia masih lagi tengah trending. Tetapi kita dah mula ada selling force yang kat sini lah. Dari segi candlestick ni kita dah nampak mula dah ada selling. Jadi bila ada selling itu kita kena berhati-hatilah. Saya cuba tunjuk tak ada chart yang okay, cuba hopefully saya cuba tukar 1 hour hopefully tak lama lah. Okay. So generally kita tengok sini. So kita tengok dia tengah 1 hour chart pun dia tengah trending bila dah naik, lepas tu dia pergi sideways dulu. So ini dipanggil consolidation punya phase lah. Okay, kat sini area markup. Wyckoff theory ni dia boleh pakai pada any time frame. So kat sini dia consider accumulation, lepas tu dia dah mula markup, lepas tu dia markup dia sikit ni. Jadi ini fasa dia consolidate dulu sebelum kemungkinan besar ada kaki lagi lah nak naik ni kan. Cuma candlestick yang tadi tu yang nampak ekor panjang tadi tu, dia naik, lepas tu turun balik tu hanya berlaku dekat sini. Lepas pada itu price dia stable dekat area situ. Boleh nampak lah ni. Okay. So yang ekor panjang tadi tu hanya berlaku dekat sini. Okay. Bukan dia naik banyak, lepas tu dia mula turun tu, itu tak. Dia naik, lepas tu dalam masa sejam tu dia turun balik, lepas tu harga stable. Tak tahulah, bagi saya benda ni tengah trending lah. Okay. So ni adalah salah satu counter yang tengah trending. Okay, kita balik kepada daily chart. Ada kemungkinan besar lah, maybe dia akan pergi sideways dulu ataupun dia turun sikit. Okay. Tapi overall dia tengah naik. Jadi kalau dia jadi macam ni pun kat sini kan, kalau dia jadi macam ni, kalau counter tu tengah trending kan, biasanya trending ni dia tak kira sangat timing. Asal dia tengah trending je, bagi saya lah. Bagi saya kalau dia asal dia tengah trending je, masuk je pada bila-bila masa. Sebab kalau kita tunggu, kemungkinan besar dia tak tunggu kita. Saya jenis macam tu nak buat intraday trades ke apa ke, memang saya jarang tunggu. So bila saya masuk je, kadang-kadang terpaksa hadap losses lebih kurang 1 sen, 1.5 sen, kadang-kadang sampai 2 sen sebelum dia sambung naik balik. Tapi benda tu saya memang dah terima sebab saya dah biasa buat macam tu. So saya bila dia trigger je, saya terus masuk. Lepas tu kadang-kadang dia turun dulu. Tapi saya dah ready sebab memang saya part of the plan. Kalau dia turun pun saya akan absorb loss tu. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab saya tak nak ketinggalan. Kalau dia naik tu, dia terus naik. Jadi kalau dia turun lagi, kena cut loss je lah. Saya memang mentally dah ready dah untuk
cut loss kalau benda tu tak jadi. Okay. So saya dah banyak kali juga kena juga bila counter tu dah ada buy signal tu, lepas tu tunggu dulu, kejap lagi dia tinggal kita. Yang ni bila tinggal kita tu yang rasa macam nak baling komputer tu. Siapalah suruh tunggu tadi kan. Kan sekarang dah terlepas. Jadi saya tukar sikit strategi saya accept losses upfront dengan in exchange mengharapkan kita dapat profit lepas tu lah. Okay. Tapi style macam tu memang slightly higher risk. Okay, ada tak semua saya punya klien yang dalam grup VIP tu yang follow macam tu. Ada beberapa orang yang macam saya perasan lah. Okay, bila saya trigger saja dia akan tunggu dulu. Dia kadang-kadang dia dapat better price daripada saya. Okay, so dia dapat 1 sen kadang-kadang lagi bawah kan. So 1 sen tu sebenarnya dah kalau 100 lot tu dah RM100 profit lebih daripada saya kan. Macam tu lah. So dia dapat 1 sen better price from me. Tapi memang macam tu lah. Kita kena ikut kesesuaian diri kita. Tak perlu dia tak ada tau sistem yang perfect untuk satu sistem ni yang semua orang boleh pakai, semua orang jadi terror, semua orang boleh beli Lamborghini, tak ada. Dia bukan kira macam tu. Okay. So masing-masing dia ada kesesuaian. Sebab saya belajar dengan lebih kurang 5 cikgu. Tak ada seorang pun saya ambil 100%. Cikgu ni saya ambil 100%, pakai 100% dia punya. Sebab bila saya guna tu, saya ambil model dia ataupun trading system dia, kaji, saya buat tak kena, dia buat jadi. Cikgu saya buat jadi, tapi bila saya buat tak jadi, saya bengang kat tu. Dia ni kenapa jadi macam ni kan. Lepas tu saya mula device ataupun saya modify ikut saya punya kajian sendiri. Jadi bila kita belajar banyak dengan orang, kita akan dapat kita punya ilmu tu ataupun pengetahuan kita akan luas lah. So bila pengetahuan luas tu, kita boleh buat decision kita tu lebih tepat. Okay, bila kita banyak pengalaman, banyak knowledge, so kita boleh ni lah. Tapi kalau banyak sangat pun dia akan jadi kelang kabut jugalah. Kita confuse kat situ, confuse kat ni, orang ni cakap dia akan contradicting juga tu. Tapi benda tu kita kena susun sendirilah. Kita kena pilih sendiri apa yang okey, apa yang tak okey. So along the way tu saya dah device saya punya own system. Lepas tu saya ajarlah dekat siapa yang nak belajar kan. Saya dah ajar saya punya student, ada beberapa orang student. Lepas tu saya applykan dengan saya punya trading, memang okey dan jadi dengan saya. Walaupun bukan nak kata 100% jadi semua, tak, mana ada gitu. Maybe ada lah kot orang lain kan, tapi saya biasanya dalam 70% macam tu yang jadi, 30-20% yang kena cut loss ataupun break even lah. Pada saya itu pun dah cukup bagus. Okay. So saya ajar tu ada setengah orang tak sesuai. Lepas tu ada setengah orang yang saya monitor dia okey. Lepas tu ada setengah lagi tu dia okey sikit tapi dia modify. Ada juga. Jadi saya itu lagi bagus sebenarnya. Sebab bila dia boleh modify macam tu dia sebenarnya dia ada pemahaman yang sepatutnya trader ada untuk dia modify benda tu jadi ikut kesesuaian dia. Jadi macam mana kita nak modify itu tu? Kita kena buat banyak study lah. Okay, bila kita buat banyak study, kita tengok trading system ni, kita kaji dekat chart yang lain yang lama-lama belakang-belakang kan. Tengok apa yang jadi, apa yang tak jadi. Abang, jangan macam. So apa yang jadi, apa yang tak jadi, apa jadi, apa tak jadi. Lepas tu kita dah buat sampling tu. Lepas tu kita test, dipanggil forward test pula. Okay, bila kita buat forward test, masa tu dia akan menguji trading system yang kita create tu. Lepas kita dah janganlah forward test dengan duit. Okay, forward test sama ada pakai simulation ke ataupun forward test pakai paper trade lah. Kita buat macam tu dulu. Lepas tu kita dah confident dengan kita punya sistem tu, baru kita letak duit. Lepas tu kita belilah 1 lot ke 2 lot ke, kita letak dulu untuk suka-suka kan, untuk bagi commitment feeling tu. So bila kita dah committed kat situ tu, kita akan lebih monitor lah. Dia paper trade dengan actual kita letak duit tu beza dia punya feeling tu. Okay. Lepas tu duit banyak dengan duit sikit pun beza kat dia punya perasaan dia tu. Okay. So itulah dia. Jadi kita kena cari plan yang sempurna ataupun yang paling baik untuk kita. Dia tak ada satu plan yang sesuai untuk semua orang. Okay, so generally ni kita boleh tengok Maestron pun trending yang bagus. Cumanya ada kemungkinan sebab dia dah jauh ni, dah naik atas ni. Takut dia short term dia akan buat retracement dululah. Okay. Ada kemungkinan dia akan naik lagi. Tak mustahil pun benda tu. Tapi for now, pada pendapat saya dia dah mula naik tinggi lah. Hopefully dia boleh turun cecah kat sini ni untuk kawan-kawan re-entry semula lah. Ni trading plan dipanggil buy on dip. Okay, dip tu bukan DEEP, bukan dalam, tapi DIP. Dip tu mana celup, masa dia tengah
mencelup kaki. Kita dip our feet masuk dalam sungai ke apa kan, tu DIP. So masa dia tengah menurun ataupun dia turunkan diri, dia mencelup, dia cecah dekat area support level yang baru. Sebelum ni ialah resistance. Okay. So Maestron ataupun generally ni lah counter-counter steel lah. Cuba kita tengok Lion Industries. Analyst M Plus kata Lion Industries ni antara leader lah. Okay. So tadi pun dia ada share pendapat dia. Dia kata kat sini memang tengah trending pun, nampak dia tengah trending up. Lion In ada tak kat sini? Mesti ada ni. Tak nombor. Ada 80. So kita kena scroll kat bawah sikit lah. Okay. Sebab apa? Sebab dia price duduk atas pada moving average 5. Lepas tu 5 duduk atas 10, 10 duduk atas 50. Cuma dia duduk ngam-ngam kat situ lah. Jadi bila dia ngam-ngam tu, sistem maybe calculate moving average tu nilai dia slightly bawah daripada closing point. Sebab tu dia keluar lah kat sini. Okay. So generally benda ni tengah uptrend lagi. Cuma kita takut lah bila candlestick merah ni. Kat sini pun sebenarnya dia ada keluar signal bullish harami ni. Dua ni. Bearish harami. Sepatutnya ataupun bearish harami punya signal ni diikuti oleh satu candlestick yang bearish baru confirm bearishness tu. Tapi buat masa ni dia tak jadilah macam tu, walaupun ni bearish harami tapi dia tak turun sebab tak ada confirmation candle tu. So tak payah cerita lah benda complicated tu. So kita cerita pasal trend je. Okay, trend. So counter trending ni yang senang. Bila orang tanya ataupun orang tak faham kan macam mana benda trending tu, pakai moving average 5 ataupun 10. Janji kalau price tu duduk atas pada moving average 10, benda tu trending up. Price duduk bawah pada moving average 10, dia tengah trending down. Okey, jadi sistem ni bukan saya yang buat. Tapi benda ni dah lama, saya pun tak tahu siapa yang buat. Dia trading system berasaskan moving average. Okey. Cuma benda ni bukan sesimple yang kau ingat lah. Dia kena pilih counter pula. Dia trading system simple tapi dia punya proses nak pilih counter tu kena hati-hatilah, kena cari counter-counter yang fundamental dia at least bagus. Barulah benda tu higher possibility untuk dia sukses. Okay, so steel counter pun generally tengah up jugalah. Kita tengok Maestron dengan Lion In. Okay. CNI. Ini saya punya pembantu saya, saya punya pakar teknikal lah. Okay. Yang dalam grup Cik Clinton dia ada dalam kita punya chat tu. Apa? Sakit. Kenapa? Kepala. Terantuk. Okay, duduk lah, baring situ. So, dia pun dah alert CNI ni saya tak silap saya ada kat sini kot. Sekejap. Kita cuba tengok trade. Mas. Nanti papa ada kat bawah. Okay, cuba. Okay, so ni kita punya Telegram Sekejap saya cuba cari ni bila yang mula-mula Clinton share kan. Dia yang alert ni CNI ni. CNI. Mana? Okay. Ni dia. Dia hopefully korang boleh nampak Dia kata kat sini kod masih penny frenzy esok boleh perhati CNI. So masa ni berapa bulan lebih kurang 18 hari bulan 2. So dia dah alert dah. Waktu bila saya tengok ni pun saya pun bersetuju sangat-sangat dengan dia. Bagus ni volume banyak. So dia spot kan, dia alert kan bantu kita tengok dalam group. Jadi benda ni pun antara inilah kita kena mahir dululah technical ataupun at least kena tahu price volume action, tahu trend, market structure dan sebagainya, baru kita boleh buat ataupun jumpa dan nilai counter-counter yang macam ni. Cakap ambil mascara. Ambil ni. Okay. So tu kita dari segi CNI lah. Jadi benda ni pun kita ataupun geng dalam grup memang dah entry awal jugalah, siapa-siapa yang follow tu kan. Okay. So CNI generally pun masih bullish lagi. Kalau nak kejar harga ni pun okay, cerita pasal kejar harga betul. Memang dia berisiko tinggi. Okay, jadi saya pun kadang saya seronok juga main kejar-kejar harga ni. Tapi kalau siapa-siapa yang nak buat trading yang macam tu, yang berisiko tinggi macam tu, korang kena ada plan sebenarnya.
kena ingat kalau kita buat trading yang macam ni kita tu Clinton komen tu CNI tongkat Ali power cow. Dia mau ingat. Okay. Bukan nak suruh beli ni. Bukan suruh beli. Tapi nak bagi tahu benda ni dah naik tinggi. Jadi untuk trader yang kadang dia nak thrill kan, nak kejar harga macam tu kadang market bosan ke apa ke. So boleh juga kita nak kejar harga tapi basically tak salah pun nak kejar harga. Yang salahnya korang kejar harga tapi tak ada plan. Yang salahnya korang bawa kereta 200-300 km sejam tapi brake tak ada. Ataupun lupa nak pasang brake. Itu yang salahnya tu. So bukannya salah mekanik ke, bukan salah polis ke, bukan salah siapa. Kita punya sendiri salah sebab kita tak ada plan kita nak buat tu. Trading ni benda yang berisiko tinggi sebenarnya. Okay, especially kalau siapa yang nak buat intraday trades. Okay. Jadi kalau korang main-main benda ni memang hangus lah jawabnya. Okay. So kalau nak selamat make sure korang buat secara yang berisiko paling rendah. Kena buat yang tu dulu. Kalau ramai orang kata jangan kejar harga, janganlah kejar harga walaupun dia nak naik banyak-banyak tu biarlah dulu. Sebab kita kena ingat kita duduk level lain dengan orang lain. Kita punya tahap ni tak sama dengan orang lain. Kita tengok walaupun orang tu cakap benda ni senang ni, kita tak tahu apa tujuan dia. Dia nak kata benda tu senang. Sama ada dia nak perangkap kita ke, dia nak buat apa ke, kita tak tahu. Okay, unless kita dah kenal dia secara orang tu secara peribadi dan okey lah sikit kan dia kalau kita kenal orang secara personal tu dia ada accountability. Okey dia adalah sikit macam perasaan trust, bertanggungjawab kalau kita kawan ni kan. Jadi kita sebab kalau kita tak kenal dia kena berhati-hatilah. Okey walaupun bagi saya intraday trades ni memang saya rasa tak susah sangat tapi probably sebab saya dah biasa buat. Okay, dan saya pernah lalui zaman yang susah dulu nak buat intraday trades tu. Memang putus asa lah. Okay, sebab saya tak ready sebenarnya. Sebab tu saya tak dapat figure out intraday trades ni benda macam mana masa tu. Okay, bila saya dah mahir dengan swing trade tu, barulah benda ni klik. Macam, intraday trades ni kena buat macam ni. Jadi saya pergi belajar dengan cikgu tu. Last kali saya buat saya punya plan sendiri. Tapi complicated lah benda tu. Kadang nak ajar saya punya student pun sampai sekerat hari. Lepas tu yang belajar tu pun itu dah tapis dulu, mesti technical basic ni mesti dah faham dah sebab saya punya SOP tu dia chart ni dia tengok separuh je, I mean 50% je from the total SOP tu. Yang lain pada tu kita dah tak letak chart, kita tengok benda lain pula, information lain pula, kita nilai benda tu okey ke tak. Okey, jadi kalau nak buat intraday trades untuk saham basically untuk saya lah, saya tak tengok chart sajalah. Chart tu kira sebahagian kecil saja daripada kita punya sistem. Okay. Sebab tu complicated benda ni. Sebab tu saya gagal dulu sebab saya tak faham benda macam ni. Bila saya dah faham je, baru saya punya chances buat intraday trades tu lebih berhasil lah. Okay. So tu yang benda yang korang ingat. Jangan buat intraday trades tu tunggu dulu lah. Okay. Hati-hati. Tunggu dulu. Alright, so ni dolphin counter penny. Okay, jadi kena hati-hati. Dolphin ni saya memang ada alert dalam grup saya bagi tahu. Tapi ni saya cakap lah high risk. Saya pun tak trade counter ni. Dia naik sampai 13 sen. Rasanya dekat 12 kot. So dia naik 13 sen ni, 13 daripada 12 sen sama dengan 1 sen daripada 12. Berapa tu? 8%. Untuk counter penny stock nak dapat 8% ni pada saya tak baloi lah. Okay, sebab risiko yang kita tanggung tu sangat tinggi. Okay, counter macam ni dia punya risk dia lebih kurang 20%. Tapi kalau kita dapat 8% sahaja, it's not worth lah. Okay, kita macam guna pedang samurai nak potong kacang bendi. Okay, tak padan lah dengan bendanya. Okay, okay, so yep, kita tengok ARBB. ARBB ni recently ada momentum. Okay, so kat sini pun kita nampak dia tengah trending lagi. Ni kita nampak ini dia kira almost doji kat sini dan dia keluar candlestick yang macam tu. Okay, sorry, Cik Amir tanya 3 watt saja. Ya, untuk counter dolphin tadi. Dolphin ke CNI Okay, counter CNI tadi tu dia panggil 3 watt saja. Tapi benda ni kita kalau tanya saya lah. Kalau tak tanya pun saya nak jawab juga. Okay. 3 watt saja dekat Malaysia ni dia tak berapa nak strong lah. Benda ni kalau dekat market yang efficient, ramai participant dan kurang manipulation semua tu, benda ni memang dia membawa maksud
strong trending ataupun super bullish lah. Okay. Tapi dekat Malaysia ni kita tak boleh nak pakai sangat benda ni. Tambah pula harga baru 30 sen je. Nah, 25 sen. Okay. So memang betul. Cik Amir tanya ni, cuba Cik Amir masuk dalam kertas, kata tulis besar-besar, CNI hari ni 3 bucks saja. Lepas tu cuba study counter ni, follow untuk jangka masa dalam seminggu ke 2 minggu ke, cuba tengok benda ni. Jadi generally sekarang ni kita nampak dia tengah strong trending up lah. So tapi kena hati-hati lah. Maybe dekat sini saya tak pakai indicator lain jadi saya tak tahu benda ni tengah overbought ataupun tak. Ada kemungkinan dia dah duduk dekat atas 70% lah ni, saya rasa lah. Cuba kita tengok RSI lah. Okay. Ni mana kan? Kita ambil penunjuk dia. Relative Strength Index. Dia dah duduk 80% dah pun. Tu. Dekat 88%. Okay. So basically benda ni dah overbought lah. Saya tak pakai indicator ni. So saya apa sebab saya tak suka je. Bukan sebab saya terror pun, sebab dia berserabut. Chart saya dah lah kecil. Kalau buah lagi indikator dah tak nampak apa dah. Alright, so itulah dia. Okay, jadi saya soalan-soalan ni saya tak jawab dulu lah. Sebab kalau jawab soalan, saya rasa kita buat sesi lain lah. Biasanya hari Rabu, saya akan buat satu lagi sesi. Maybe saya tukar sikit, instead of kita buat jom cari counter tu, kita buat sesi sembang-sembang je lah setiap hari Rabu. Okay, so hari ni kita fokus kepada screening ni. Lepas tu kalau sempat nanti kita akan cuba jawab beberapa soalan lah daripada dalam komen tu. Saya minta maaf banyak kawan-kawan. Saya tak boleh nak lari-lari topik sangat lah. Okay. Saya nanti kita cuba buat hari Rabu untuk kita sesi spesifik kita jawab soalan. Okay. So Dolphin dah tengok RBB pun trending juga. Ni untuk siapa yang tak ada screener ataupun tak kerti nak buat screener lah. Okay. So counter ni pun tengah trending up. Kat sini kita boleh tengok dia ada weakness in price. Maknanya dia dah naik atas. Lepas tu kita tengok candlestick ni dah mula ada signs of bearishness ataupun weakness lah kat situ. Okay, sebab candlestick tu. Tapi dia bertahan. Instead of dia jatuh, okay, dia pergi sideways saja. So lepas pada sideways, lepas pada 2 hari ataupun kita panggil T2, T1, T2, benda ni pada T3 dia rally semula ni. Sebab for selling dah habis. Okay. So dia rally tu, lepas tu dia turun sikit tu, next day tu hari ni T4 lah. Okay, dah kat sini overall tengah trending lagi. Itu je lah saya nak cakapnya. Okay. Trading plan berdasarkan moving average simple saja. Kalau dia atas pada moving average yang kita pakai itu bullish ataupun kita boleh consider buy lah. Okay, bila price cross bawah daripada moving average tu, dia kira sell signal. Macam tu saja. Okay. So kalau korang pakai moving average 5 ni, bila price cross bawah pada 5, dan benda tu kita consider tak jadilah. Cuba kita tengok Jadi kalau kat sini ni kita ambil risiko untuk beli. Okay. Lepas tu kalau dia turun tu, then probably korang loss akan lebih kurang half candle ni lah. Beli kat sini 2.33, 34 tu 31 cut loss, lebih kurang dalam 3 sen. So 3 sen cut loss. Kalau beli 100, 300 ringgit lah. Kalau beli lepas tu loss dia probably lah. Saya imagine kalau dia cross kat sini ni, dia akan duduk bawah pada moving average 5 pada harga 31 sen. So 3 sen korang risiko kat situ. Lepas tu next day Zah sejaya macam ni. Ni ada ciri-ciri BTST Simple je sebenarnya BTST. Tak payah tanya formula saya lah. Saya tunjuk selalu dekat chart ni. Bila ada momentum macam ni naik dengan ada volume yang relatively tinggi, itu minimum requirement untuk BTST. Dia ada lagi lah dia punya refinement dia tu. Tapi ini dia punya formula dia asasnya benda ni saja. Lepas tu korang carilah lagi detail dia tu. Kalau tak tahu cari je lah. Baru dah cepat pandai. Ni semua kita nak swap agak korang jadi tak pandai sebenarnya kalau asyik kita bercerita saja kan. Jadi kalau nak cepat pandai sebenarnya memang kena cari sendiri maklumat tu. Okay. So dia tengah trending up. Jadi kat sini ni daripada 3 sen highest lah kita ambil kat sini area 45 sen tu, kita dah profit lebih kurang dalam 12 sen. So risiko 3 sen, profit 12 sen, risk reward dia 1 kepada 4 ataupun 1 kepada 3 lah kan. 1 to 3 itu memang standard. Kalau kita buat swing trading, risk reward dia
1 to 2, kadang 1 to 3, macam tu ada orang pakai. So memang sangat berbala lah kalau buat swing trade, compare dengan intraday. Kadang-kadang intraday tu 1 to 1 je. So dia risikokan 2 sen hanya untuk dapat 2 sen saja. Itu benda yang biasa. So yang tak biasanya dia entry masuk dengan risk 2 sen, dia dapat 6-7 sen pada hari yang sama. Itu payah sikit kita nak cerita sebab dia terpulang kepada demand apa yang berlaku masa tu. Kalau demand tu tengah tinggi macam Ocon itu saya beli BTXT, lepas tu dia get out tu turun naik kan. Then itu tak boleh nak buat prediction pun apa yang berlaku masa tu. Kita pun tak tahu, macam tiba-tiba news tak ada pun tapi harga naik macam naik semacam kan. Tahu-tahu apa major shareholder yang own 30% tu dah jual hari tu pada muka. Lepas tu nasib baik saya belah agak. Okay. Saya pun tak tahulah nasib tu. Okay, so Tawin tadi kalau tak silap dalam sesi dengan research team yang plus siang tadi dia ada sebut juga pasal Tawin tapi saya tak follow sangat lah. Okay, generally kat sini kita nampak price weaknesses, price weakness dia tengah buat macam dia panggil apa ni, hammer ke apa ataupun shooting star kot lah. Okay, shooting star. Jadi bila keluar shooting star ni generally apa dipanggil sell signal lah. Okay, tapi belum tentu lagi ni nak reverse. Cuma apa yang akan berlaku at least untuk short term dia estimate sama ada pergi sideways ataupun dia turun dulu. Okay, jadi kalau dia turun banyak tu barulah kita consider dia reverse. Tapi ini kita dah kena berhati-hati lah. Okay. So kita tengok pun ini candle besar lepas tu mengecil sikit dan kecil. Ni maknanya dia punya strength nak naik tu dah kurang lah. Okay, seller makin lama makin ramai. So dia dah mula takut mula turun dulu lah. Kalau tak pun dia pergi sideways. Okay. Jadi kat sini, Tawin. Kat sini korang boleh consider nak beli. Buat je screening tiap-tiap hari. Korang buat benda ni. Lepas tu cubalah shortlist. Tulis dengan tangan ke, masuk Excel ke apa ke. Dan cubalah monitor. Kalau korang tak key in harga setiap hari pun. Korang tengok list tu. Okay, tengok chart. Yang mana yang naik, tanda je. Naik lagi, naik. Yang mana tak naik tu ataupun tak jadi, just biar je lah. Tak payah nak isi data banyak kali. Tak payah nak struggle lah pasal nak monitor apa data tu kan. Just tanda apa yang perlu saja. Okay. Okay, asyik. Oh, okay. So dekat dalam ni kita nampak dia dah apa kat sini hari Jumaat kan. Sekejap tengok Kiasik. Tak ada ya. Ayah tengok si apa-apa. Okay. So ni Kiasik ni saya ada bagilah dalam grup masa tu. Mana ya? RM26. Ni bukan. 19 lah. Okay, so ni saya trigger dekat dalam grup pukul 12 suku tu. Kiasik saya kata kat sini Q bullish tapi hati-hati penny stock. Sekarang 13 sen, support 11 sen for intraday ataupun swing. Jadi pukul 12.30 masa tu market tengah live lah. Saya pun ada masuk kan. Lepas pada tu saya beritahu kat sini saya pun ada ambil sikit. Tak boleh tahan. Okay, lepas pada tu 19 hari bulan. Kiasik ni ada orang tunggu. Akinisha kata dia nak tunggu turun. Wani ni tanya. Okay lah. Sekejap. Mana lagi? Lepas tu pukul berapa ni? Pukul 2.46 sell dah Kiasik. Okay. So kat sini berapa harga saya jual lah? Saya pun dah tak ingat. 12.46. Ni Iris. Masuk kejap je. Caw itulah. Ambil sikit-sikit. Cuba je tengok. Kiasik. Kalau pukul 12. Cuba kita tengok. Minute chart ya. Saya tunjuk minute chart lah. Okay, kau nampak sebelah kanan ni. Ialah minute chart. So Kiasik tu pukul 12 suku. Ataupun 12.13 dan 12.45 tu kita exit lah. Okay, kita tengok 19 hari bulan. Ni saya tunjuknya ada banyak info kat sini sebenarnya. Kalau korang kaji ni mestilah. Saya garanti lah korang akan nampak lah apa benda saya buat. Korang akan tahu je. Kalau tak tahu dan ulang tengok video ni berpuluh-puluh kali. Tengok chart yang saya buat ni. So ni adalah 1 minute chart. Jadi pukul 12 suku tu masa tu dekat sini. Harga 13 sen saya cakap kan. Dia dah mula naik kat sini. Okay.
So dekat di sini kita dah trigger. Lepas tu dengan harapan dia tak turun lah. Nasib baik saya masuk dulu. Ini kalau kalau saya tunggu dulu dia nak turun dan mungkin akan terlepas. Cuma korang kena tahulah bila buat macam saya tu, risiko dia benda tu akan turun dulu. Bukan bukan dia tak jadi macam tu. Banyak juga yang turun dulu. So korang kena tahu lah. Kadang-kadang dia turun terus turun je. So 2-3 sen kadang terpaksa lah. Ni lah. Tahan je lah. Kalau nak absorb loss tu ataupun kena cut loss tu. Okay. So kat sini, lepas tu dia dah naik kat sini ni 12.40, 4.45, 46 ni, saya kata saya dah jual. Okay lah, dah dapat lebih kurang dalam 16, so 3 sen. 3 sen kat situ. 3 untuk daripada 13 sen. Memang, tapi saya tak boleh banyak lah sebab benda ni berisiko tinggi. So saya manage saya punya risiko tu dengan berhati-hati. Okay, saya tak letak apa 100,000, 200,000. Kalau saya tahu nak dapat 20% untuk counter tu, saya dah keluar dah semua saya punya saving masa tu, terus beli dulu kan. Tapi masalahnya kita tak tahu. Ini dia panggil risk management. Jadi saya untuk penny stock memang saya ambil maksimum pun RM10,000 saja saya allocate untuk itu. Tapi biasanya saya ambil antara 5 lah. Biasanya 5 ke 10,000. Kalau 5,000 saya risikokan memang dah default lah RM1,000 untuk counter penny stock standby rugi. So maknanya modal 5,000 tu dah 4,000 tu 1,000 tu dah consider gone. Kalau dia naik biasanya saya akan dapat 1,000 jugalah kat situ kan. So maksimum saya akan beli RM10,000. Risiko dia RM2,000 lah, lebih kurang dalam 20%, memang standard macam tu. Lepas tu kalau gain pun biasanya kita akan dapat lebih kurang banyak tu juga. Saya tak sanggup nak spend lebih daripada RM10,000 sebab saya tak sanggup nak terima loss lebih daripada RM2,000 untuk counter penny stocks ni. Macam tu. Okay. So itulah ceritanya. Lebih kurang dalam kalau korang boleh nampak lah. Ni saya tekan kalkulator tadi 23%. 3 daripada 13 sen. So profit dekat situ dapat lebih kurang dalam 20%. Saya tak ingat lah exactly harga berapa entah saya jual, tapi lebih kurang di sini lah 2.5, 2.45 tu. Maybe 16 ke 15 ke, dah tak sure. 16 kot. Lepas tu baru saya beritahu dalam group saya dah exit. Okay. Jadi nak buat benda ni memang boleh sebenarnya, tapi korang kena hadap lah risiko tu. Benda ni bukan nampak macam senang. Okay, sebab kadang orang tunjuk tu benda tu macam senang kan. Dia tunjuk benda yang jadi je, tak tunjuk benda yang tak jadi. Saya pun kadang tak banyak yang tak jadi. Tapi kalau tak jadi pun kadang saya tak masuk kan. Jadi saya pun tak tahu benda tu tak jadi. Okay. So tu KSA banyak lagi ni. Technex, maybe kita tengok ada 3-4 counter lagi lah. Okay, Technex ni dari segi price volume yang ni kita nampak bullish lah. Maknanya ni kita ada satu lagi momentum yang baru, tapi momentum ni ataupun candlestick ni agak weak lah. Okay, agak weak sebab dia ada echo, agak lemah dia punya signal dia bukan Marubozu lah. Okay. So untuk tahu macam ni nampak ni T1. Okay, sebab ni T0 volume paling tinggi, kita consider T0. Siapa yang pakai contra account tu kemungkinan besar lah, sebab tu volume ni volume hari tu tinggi. Okay. So bila dia beli pakai kontra, dia deposit 10,000 boleh beli 30,000. Okay. So itu yang jadi ada kemungkinan lah, kita assume dia ada banyak account kontra masuk dalam ni. Jadi ni T1, T2, besok adalah T3. T3 tu kemungkinan berlaku for selling kat situ lah. Jadi kalau tak ada orang, kalau seller tak ramai, kalau kat sini sebenarnya yang masuk player kat sini ni kebanyakannya orang yang pakai cash account ataupun pakai kontra, dia pick up the shares. Okay. Bila dia pick up shares tu, so tak ada for selling yang berlaku lah, ataupun berlaku for selling sikit saja. Bila seller tak ramai dalam market, kemungkinan besar benda ni boleh sambung kenaikan dia. Ini kita cerita dari segi teknikal, bukan nak suruh beli ni. Masya Allah, saya takut juga ni. Okay. So ni satu benda kita dah nampak ni. Di next ni saya dah bagi tahu, ada dalam saya punya video yang sebelum ni saya dah cerita pasal benda ni. Dia berlaku ni dah ada precedence, dah ada case study lah. Okay, case study yang berlaku sebelum ni T1 T0 yang ni. Okay, ni T0, T1, T2, lepas tu T3 berlaku kat sini. Ni dia. Okay. So ni lagi sekali T1 dengan T2. So monitor je lah counter ni besok. Okay. Sorry. Chat tak nampak. Alamak. Sorry. Ni dia. Okay, saya ulang balik. Minta maaf kawan-kawan. Nasib baik.
Nasib baik ada kawan-kawan beritahu. Okay, so saya repeat balik. Okay, so tag next. Kat sini dekat daily chart kita tengok ni berlaku T0. Maknanya kita tengok volume yang besar lah. Okay, kau nampak kat situ Lepas tu ni adalah T1 dan ini adalah T2. Okay, faham So T0, T1, T2. Apa yang berlaku sebelum ni dia. Kita tengok kat sini. Ini adalah T0. Okay, T1, T2. So bila lepas pada T2 dia berlaku T3. T3 tu di mana for selling untuk kontra accounts. Okay, jadi siapa yang siapa yang deposit 10,000 untuk kontra accounts Siapa yang deposit 10,000 biasanya dia akan bagi 2 kali limit tu lah. So dia akan dapat RM30,000. Nilai duit tu dia boleh beli. Sebab broker bagi pinjam duit. Okay. Jadi sebab tu volume yang besar-besar macam ni yang kat sini dan ini kita nampak, kita assume. Kita tak tahu sebenarnya. Dia ada data lain yang kita kena tengok lah. Tapi basically kita assume sajalah. Yang ni kita kata kemungkinan besar kontra players pun masuk beli sekali sebab tu volume tinggi. Okay. So bila volume tinggi ni kita kena diorang kena return balik duit yang dia pinjam pada broker tu lepas pada 2 ataupun 3 hari. Okay. So bila itu tu kita kena tunggu dulu lah. Jadi generally benda ni lepas habis 1-2 hari, lepas tu hari ketiga tu dah tak ada seller, benda tu boleh naik. Harga boleh naik sebab seller tak ada dalam market. Bila seller tak ada dalam market tu bermakna yang volume yang besar ni kemungkinan besar siapa yang ada pakai account kontra dia pick up the shares dia. So instead of dia jual 20,000 yang dia deposit balik 20,000 masuk dalam account dia, broker ambil duit tu dan broker tukar dengan shares yang broker tengah pegang tu. Okay, so itulah dia yang kontra account tu. So dia kena deposit kan untuk dia pick up the shares. Jadi broker ambil balik duit yang broker bagi pinjam dan dia ambil full ownership of the shares. Jadi tak ada berlaku selling kat situ lah. Jadi siapa yang tak cukup duit dalam untuk fulfill requirement tu, broker akan jualkan sebahagian ataupun jualkan semua balik untuk recover broker punya portion. So broker bagi pinjam 20,000 kat korang, broker akan ambil balik 20,000. Dia tak kira korang rugi banyak mana. Sebab dia bagi pinjam, bukannya dia nak join korang, nak letak duit kat kau, nak buat private mandate dengan kita kan, mana ada macam tu. Okay, so broker bagi pinjam dia bagi pinjam 20,000, dia ambil balik dulu. Kalau korang tengah loss lebih kurang, kalau position korang 30,000 tu korang loss 10% saja kan, on T3 tu kalau for selling kau rugi 10% masa tu, sebenarnya broker ambil balik duit itu dan losses tu semua akan tanggung dekat kita. So dia tak ada dalam agreement dia kata dia akan kongsi loss tu. Agreement dia bagi pinjam je duit tu. Jadi kau pinjam 20,000 kena return 20,000. Rugi semua kita tanggung. Sebab tu salah satu sebab lah kontra account ni bahaya bila orang tak faham. Saya sendiri pun pakai cash account saja sebab saya tak nak serabut dengan settlement lah, dengan kena pick up shares lah, for selling dan sebagainya tu. Jadi saya punya klien pun tak ada isu yang kena pick up shares dan sebagainya. Jadi hidup saya tenang sikit lah. Okay, walaupun benda tu dari segi broking semua tak dapat banyak pun, tapi saya tak kisah pun. Sebab kita pun trade juga kan. Okay. So ni kita pay attention lah. Kalau ikutkan di next maybe ada kot. Korang tengoklah dalam saya punya Facebook live. Maybe hari Isnin ataupun hari yang sebelum tu, hari Rabu ke apa ke. Saya dah tak ingat lah bila. Saya cerita benda yang sama macam ni. T1, T2. Lepas tu T3 dia naik. Lepas tu T1, T2. Lepas tu T3 naik. Benda tu. Jadi kalau orang nak faham T1, T2, T3 ni apa, secara lebih detail, tengok je dalam YouTube teleponbursa.com, youtube.com/teleponbursa. Korang search je dalam video yang list yang telefon bursa tu, kau search T0, T1 tu. Search je, saya garanti lah mesti jumpa. Okay. So lepas dah jumpa tu, tengok, tekanlah butang like sekali. Okay, jangan kedekut sangat. Tekan butang like tu, lepas tu tekan je subscribe, tak payah bayar pun. Okay. Alright, so AGES. Benda ni tadi melintas dekat kira macam di trigger lah. Okay, di trigger saya pun ada bagi tahu juga dalam group, tapi saya suruh monitor je, jangan masuk sebab benda ni saya tak berapa nak confident. SOP basically tak cukup syarat lah. Okay, sebab dia counter penny stock ni. So kita SOP semua dah generally benda tu okay dah. Cuma dia masuk dalam kategori penny stock, so dia tak berapa nak strong signal dia tu. Okay, so OCK ni next, OCK ni pun ada dalam group Clinton bagi OCK ni.
Kita punya OCK ni maybe ada dalam BTST juga kot. Ada saya rasa. BTST ni saya share dengan saya punya klien lah. Okay, so generally ada ya kita punya dalam grup ada orang trade ada ambil lah BTST tu. So hopefully tak nampak lah kat sini ya. Contohnya macam ni Adam ni dia kata terima kasih Tuan K. So macam-macam nama lah orang panggil saya ni. Coach lah apalah. Tapi saya selesa je orang panggil saya Cam lah. Okay, Cam. Sebab daripada zaman universiti dulu lah kawan-kawan. Ada ramai kawan nama Kamarul. Jadi yang tu panggil Kam, yang ni Cam, yang tu Kum. Lepas tu yang ni Mak Cam lah apalah. Macam-macam nama lah. Jadi saya dapat nama Cam. Nasib baiklah dia agak Mak Saleh sikit kan. So bila kita introduce diri kita dengan Mak Saleh pun hi I'm Cam. Macam tu. Oh, wow, okay kan. Alright, so ni satu. Okay, so lepas tu saya beritahu lagi. OCK ni demand tengah kuat high risk trade kerja harga. So yang ni saya bagi tahu current price 57. Ini memang bahaya sebab dia dah dekat Gun Square of 9. So korang tahu ke Gun Square of 9 tu apa? Gun Square of 9 ni dia bukan gun chart tau. Gun chart tu benda lain sebenarnya. Gun chart tu dalam project management. Okay. yang ada precedence, yang ada mana yang berlaku sebelum dan selepas tu. Itu untuk project management. Gun Square of 9 nama dia. Okay, Gun Square of 9 ni dia satu circle yang ada 9 square. Actually ada 10 square lah. Okay, 9 square. 9 square. Dia nombor 1 kat tengah dan dia spiral. Maybe saya boleh tunjuk kot. Okay, kita cuba tukar ni full. Sekejap ya. Okay. Nampak ni Gun Square of 9. Saya tak nak tunjuk yang belakang handphone saya. Siapa yang tahu tahulah. Ni dia bendanya. Okay, ni adalah Gun Square of 9. So dia start dengan nombor 1 kat sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jadi bila saya cakap tadi dalam grup, saya kata OCK duduk dalam range ni. Okay, jadi dia sekarang ni price duduk dekat situ. Nak trade boleh ni untuk kejar harga high risk. Okay, sekarang ni dia duduk dekat 57. Okay, so dalam grup Telegram tu saya beritahu. Saya cuba tunjuk sikit. Tak nampak lah. Macam mana nak tunjuk ya? Oh ada. Okay. So generally apa yang berlaku kat situ? Saya sebutkan OCK demand tengah kuat high risk trade kejar harga. Ni cut loss ni bahaya ni 53. Kau tahu tak 53 tu dekat mana? Kalau tak sesuai jangan ambil. Ni dia 53, nampak tak 53 kat situ. Dan sekarang ni price pada masa tu ni saya cakap ni bukan semua trade yang jadi tau. Tunjuk benda yang best je, benda yang tak best bila berlaku kena cut loss orang tak buat sebab kita tahu tak cukup knowledge yang pasal ni kan. So now dekat Gun Square of 9 resistance sebenarnya. Okay. Tapi saya tak cakap benda tu lah, sorry lah. Now dekat Gun Square of 9 resistance potential scalping above 57. Jadi bila kita tengok balik chart ni, dekat daily chart ni dia tak lepas. Dia tak lepas 57. So jap. Dia lepas sikit saja 57 ataupun 57.5. So dia tak jadi. So benda tu kira tak jadilah ni. Jadi siapa yang ter-entry juga kat situ tu sepatutnya korang tak boleh entry kat situ sebab dia just naik satu bit saja dan dia turun balik. Maknanya orang maybe kat situ tu transaksi tu ada orang pergi cuit je 57.5 tu, lepas tu selling balik dekat 57. So basically tak ada entry lah sebenarnya masa kat situ tu. Jadi lepas sebelah petang pun kita tengok all the way harga turun. Sorry yang saya tengah tunjuk ni ialah daily 1 minit punya chart 1 minit chart ni sama dengan platform M Plus punya tick chart. Jadi basically tengok kat sini boleh dekat M Plus punya trading platform. Ini sama chart ni dia ada dekat fast quote punya window. Korang boleh tengok sendiri lah benda tu. Jadi cuma kelemahan dia bukan kelemahan pun, maybe korang kena tahulah.
1 minit chart, dia closing every 1 minute. Okey, jadi bila dia tunjuk line chart macam ni, kalau harga tu dalam 1 minit tu harga dia dah pergi buy up 1 bit contohnya, lepas pada tu dalam minit yang sama tu dia turun balik, dia takkan rekodkan lah. Yang dia pergi naik sampai 1 bit ke atas tu, sebab dia tak sempat closing dalam 1 minit. Line chart dia lain, dia berbeza dengan orang panggil candlestick chart. Jadi kalau saya tunjuk kat sini candlestick, kita akan nampak lah bila harga tu mencecah kat situ je kita akan nampak. Tapi saya suka tengok line chart macam ni untuk very short term. Tengok ni dia. Ni baru kita tahu harga tu cecah ke tak. So ni tengok memang harga cecah lah kat situ. 5, 7, 5 beberapa kali. So dia pergi 575 turun balik. 575 turun balik 1 bit. 575 turun balik. Sampailah lepas tu dah tak adalah orang nak support kat situ, baru harga turun sampai 555, lepas tu naik balik sideways. Sampai ke petang. Petang turun lagi . So basically tak ada entry lah kat situ. Okay. Alright. Ada counter lain lagi. OCK ni basically player dalam ni lah, dalam 5G punya sektor. Jadi korang bacalah dalam grup Facebook group Sembang Saham tu, ada banyak juga orang yang anda dalam tu. Jadi kalau dia orang ada share analisis ke apa ke, cubalah baca-baca kan. Okay. Lepas tu yang penting sekali kena ada kena trade dengan plan. Kena ada plan tu supaya kita tak terperangkap lah. Okay, jadi bila kita nak masuk satu tempat atau satu gua lah kata kan. So kita kena tahu dulu gua tu kalau nak pastikan kita tak sesat, pastikan kita boleh keluar. Jadi kalau kita masuk tak ada plan, memang sorry saya tak minat bola, saya pakai contoh tu jelah. Okay. So bila kita ada plan, bila kita rasa macam dah masuk jauh ke apa ke, dan kita rasa kita sendiri kita tahu kita punya plan kan, limit kita dekat mana, dan kalau kita tak okey kita caw cepat. Macam tu yang menyelamatkan kita sebenarnya. Kalau kita masuk apa pun counter pun tak ada plan, memang gone case. Kalau terselamat tu korang bernasib baik sebenarnya. Jadi kalau boleh sedarlah diri, kita bernasib baik. Kalau tak sedar diri, kita rasa kita hero, yang tu akan menambahkan lagi itulah keperitan jatuh tu nanti. Okay. Alright, so Dynasia ni pun counter tengah trending, tapi kena hati-hati sikit. Saya rasa ni 14 sen ya. 14 sen tak payahlah kot. Kenapa dia keluar 14 sen dua kali? Okey, tak ada. 14 sen. So, kita tengok ni pun tengah trending dan juga dari segi price volume pun tak berapa cantik lah. So, dia kalau ikut technical, bila price break resistance ni baru dia consider trending up lah. Okay. Tapi sekarang ni dia tak break. So, kalau nak masuk watch list pun boleh lah. Okay. EGS, PA, iStone. iStone ni tak ada keluar signal lagi ni. Yalah, candlestick merah pun. Okay. Tapi dia tengah trending. Cuma moving average 5 dah mula mencengkok turun. Yang tu kita kena beringat lah. Okay, ni korang tengok kat sini chart daily. Okay. Dah dia mula turun. So tak payah tengok lah dulu ni. Untuk counter trending, okay, buy on dip. Lebih kurang strategi dia lah, bukan nak suruh beli juga ni. So dia duduk atas pada moving average 10. Jadi kat sini masa dia tengah turun kan, kat sini pun actually dah boleh consider untuk beli. Dia panggil buy on dip. Masa dia tengah ni kan T0. Lepas tu 1 2 3 tak jadi 4. Kat sini ada banyak selling kan ni. Ada banyak selling, harga mula turun. Lepas tu buyer pun maybe tak ada, sebab tu harga turun banyak. Ni 1 2 3 4. Lepas pada 4 hari kelima tu baru dia up. So ni 1. Ni T0, 1 2 3 4 5 turun lagi. Sabarlah dulu kot. Saya rasa ni counter ni tengah trending juga ni. Buy on dip kat sini pun boleh. Tapi ini slightly bahaya sebab dia bawah pada moving average 50. Okay, banyak ni. Line in dah sampai ke belum? Belum lagi. Okay. Pilih-pilih lah yang mana ada kat sini. Saya nak ambil one tap pula. Ucrest. Okay, one tap pun okay. Kita memang ada trade dalam group VIP. So basically counter ni tengah trending je lah. Korang cuba bayangkan sebab one tag ni counter fundamental dia okay. Jadi bila anytime bila dia trigger benda-benda yang macam ni, korang dah boleh consider dengan serius lah. Okay. Sebab tengok dia
zap je tu naik. Tak payah pakai fundamental ataupun formula pelik-pelik lah, pakai moving average-nya. Tapi nak kena cekap pilih counter tu. Kalau tak sure, present lah, kau letaklah chart ke apa ke, tanyalah kawan-kawan dalam sama ada group sembang saham tu ke, siapa tanya lagi, I don't know, siapa-siapa lah yang ni kan, ataupun kalau mesej saya pun WhatsApp private message pun, saya akan cuba jawab lah. Tapi kadang masa saya terhad juga, minta maaf banyak kalau tak sempat nak reply semua orang. Okay, saya cuba fokus saya punya masa dekat dalam Facebook lah. Okay, jadi kalau siapa yang nak bertanya soalan ke apa ke, nak spesifik saya jawab, tag je lah saya punya nama tu. Mana tahu kalau saya perasan saya akan tengok lah. Okay. Okay, so basically ni benda trending. Dan kat mana support and resistance dia, kat sini lah kita ambil market structure dia, previous high kat situ. So kalau nak masuk counter ni pun agak jauh jugalah dia punya support level dia tu. Tunggulah dulu dia turun. Kalau korang nak, korang boleh guna lower time frame macam 30 minit ke ataupun 1 jam ke. Tak kisahlah korang guna je time frame mana-mana. Tak nak recommend spesifik. Korang just study saja benda ni macam ni. Macam cuba tengok dekat lower time frame 1 jam ke, maybe 30 minit ke. Cuba tengok, cari support resistance kat situ. Sebab kalau kau nak buat short term trades, kat situ kita boleh guna lower time frame untuk cari short term support dan juga maybe resistance kalau ada lah. Kalau selalunya trending up ni dia tak adalah resistance sangat. Okay, kecuali previous high lah. Kalau dia dah buat all time high tu, memang sepatutnya dia teruskan kenaikan dia. Binacom. So ni pun antara yang prepare ataupun yang siapkan infrastructure 5G. Generally chart ni memang bullish lah. Ni kita tengok tengah uptrend. Apa je tembak sangat ni. Okay, pakai ni. Okay, so tu lepas tu nampak pun dia tengah trending ni, tengah trade dalam channel. Itu satu channel dia. Channel yang kedua ngam So kalau orang belajar benda ni, satu, dua, 3 point saja. Kalau ada 3 point ni boleh dapat 3 line ni lah. Satu, dua line ni. Lepas tu ni satu point satu lagi untuk dapatkan next line tu. So dengan kat sini ni, dengan point-point ni kita boleh buat projection into the future kan. Tengok bila dia dah mula rebound ni, baru adalah point ni. Ini adalah last. Bila dah ada warna hijau ni, baru kita ada point yang tu. Okay, once kita dah ada point tu, ya kita kalau dia dah mula rebound pagi tu pukul 10 11 dia dah mula naik kan. Bolehlah buat line ni. Bila dah buat line ni, kita akan dapat yang ni. Kita akan dapat yang tu. So bila dah dapat yang tu, kita akan dapat yang ni juga. Okay, so bila dapat yang ni basically masa ni pun kita dah boleh consider untuk entry dan intraday lah basically kat situ. Banyaklah caranya kita tengok sini. Binacom berapa bulan lah? 19 Februari ada tak? Saya pun dah tak ingat. 19. Alright, so kat sini je saya share sikit. Memang ada. Okay, so ni nampak 19 hari bulan. Ni 19, nampak ni kat atas ni 19 hari bulan saya beritahu Binacom potential swing trade. Current 45.5, support dekat 40 sen. So ni pun jauh bila dia mula naik. Jadi kita tengok dia masih dekat area sini lah. Okay, potential swing trade. So kat sini. Jadinya 45.5, lepas tu sampai ke petang tu dia naik sampai 47. Itu dah lebih kurang dalam 1 sen ataupun 1 sen setengah. Lepas tu sebabkan volume ni boleh buat BTST pula. Lepas tu BTST lagi sampailah harga kat sini. Kat mana nak take profit tu, itu korang punya skill sendiri. Okay, kalau siapa nak buat intraday tu saya cakap 1-2 sen je. Kalau nak buat swing trade, kalau tak sure, pakai gun square of 9 tu dekat mana nak check support and resistance dia. Ataupun pakailah teknik-teknik macam ni. Ini memang nak kena belajar sikit lah. Okay, pasal nak buat trend line dengan channel tu. Okay. So kat sini 451.5, kalau kita pakai gun square of 9, okay, kita boleh target dekat 49 kat sini. So kalau dia mula naik tu sampai dekat 49 ataupun 50 sen tu, teruslah je jual dekat di situ. Okay. So kalau dia naik lagi tu, bagilah rezeki tu dekat orang lain pula, jangan tamak sangat. Okay. Kalau kita rasa tamak, itu yang kita akan mula hilang pertimbangan tu. Bila hilang pertimbangan, kita akan expose kita punya diri kita pada risiko yang lebih besar lah.
Alright, so basically dah pukul 11, dah sejam setengah. Alright, so maybe saya boleh tengok sikit komen ya. Saya cuba tengok sikit komen lah. Okay. Let's see. Komen. Okay, saya cuba baca komen. Minta maaf saya baca komen daripada bawah lah kot. Saya scroll ke atas. Saya cuba cari kita punya top fan dulu. Jadi kalau kau nak apa, nak saya baca komen korang ni, tolong like Facebook page Teropong Bursa dan like lah segala posting semua tu. Pastikan korang masuk dalam top fan dulu. Bila top fan ni saya akan bacakan lah korang punya soalan-soalan ni. Saya akan bagi priority lah. Sama ada top fan ataupun sharer. Okay. Okay, masih lagi. Okay, sharer yang pertama yang saya nampak ni, si Abu Al-Zahra. Okay, dia tanya screener apa di TradingView tu. Okay, jadi bila dia tanya soalan ni, ini saya nak bagi tahu screener ni ialah screener saya pun tak ada nama screener ni. Basically dia mencari counter-counter yang tengah trending. Jadi requirement ataupun setup dia ataupun algorithm yang saya set hanyalah algorithm yang simple saja. Algorithm yang simple. Kita pakai requirement dia tadi mana? Sebab maybe Cik Abu dia lambat masuk kot. Okay, ni requirement dia. Cik Abu. Abu Azhara. Price duduk atas pada moving average 5 dan moving average 5 atas pada 10 dan 10 duduk atas pada 50. Okey, saya cuba terima kasih banyak share ni. Saya bacakan korang punya apa soalan Cik Abu. Sekejap saya cuba tukar sikit. Okey, saya offkan trading view. Wait, sorry. Trading view. Okey. So, saya tahu korang tak berapa boleh nak nampak ni. Tapi apa yang saya buat kat sini, tekan penapis ni, tekan screener ni. Lepas tu requirement dia yang pertama sekali saya ambil lah. Last price ni semua counter-counter yang bawah RM2.5. Okay. So counter yang RM4, RM5 ni takkan keluar lah dalam screener ni. Okay. So yang pertama sekali kat sini, simple moving average 5 di bawah harga akhir. Okay. So korang boleh tengok ni ada 4 je ni. 1, 2, 3, 4 je kriteria dia. So simple moving average 5 di bawah harga akhir. Satu. Yang kedua, simple moving average 10 di bawah simple moving average 5. Okay. Lepas tu 10 bawah 5 lah. Okay. Simple moving average 50 di bawah moving average 10. Itu saja. So lepas pada itu sebab screener macam ni simple. Lepas pada itu kita pulang pada kita nak pilih counter mana. Yang mana okey, yang mana tak. Okay, sebab saya suka macam ni daripada kita nak cari pakai RSI oversold ke overbought ke. Kadang RSI tengah duduk tinggi-tinggi, duduk overbought tu harga duduk naik lagi kan. Sebab apa? Sebab dia mula breakout. So bila breakout tu kalau kita based on signal RSI tu dia dah area overbought tu, kita tak sepatutnya entry lah. Okay. Tapi itulah, tak ada rezeki. Sebab tu saya dah banyak kali saya guna indikator ni pun macam saya rasa macam tak berapa strong lah. Saya tak mahir. Bukan nak kata salah indikator, saya tak mahir nak guna indikator. So saya hanya rely kepada market structure, support resistance dan juga trend je lah. Selain daripada price and volume action tu lah. Okay. So inilah dia screener ataupun setting yang saya guna. Tak ada benda secret pun benda kat sini. Okay. Dan korang tak perlu, satu lagi saya nak kena bagi tahu, sebab setiap hari ada follower ataupun orang yang baru join kan. Jadi saya nak bagi tahu TradingView untuk buat benda ni korang tak perlu, saya ulang, tak perlu akaun yang berbayar. Okay, siapa yang ada akaun berbayar tu dia of course dia ada lah advantage lain. Tapi kalau nak buat benda-benda macam ni tak perlu akaun berbayar pun. Okay, saya guna TradingView yang percuma ni saya guna selama 4 tahun sebelum saya upgrade bila saya start servicing saya punya clients. Sebab benda tu saya punya service tu agak demanding juga Kalau saya trade sendiri seorang-seorang, saya rasa sampai sekarang pun saya tak upgrade. Okay, sebab saya banyak guna benda-benda macam data saya punya tool utama saya broker punya platform. Lepas tu yang lain-lain TradingView ni semua duduk tepi-tepi. Tak ada pun tak apa. Okay. Jadi saya akan fokus pada broker punya platform dululah. Okay, jadi lepas pada tu baru saya mula guna saya upgrade saya punya account untuk buat servicing pada saya punya klien. Bukan sebab untuk diri sendiri. Okay. Tapi bila dah ada tu dan kita gunalah untuk diri sendiri kan. Lebih laju sikit lah. Kadang-kadang ada kita dapat trigger
certain trigger awal. Lepas tu saya pun boleh add value dekat saya punya client dengan provide certain screener yang memang eksklusif untuk saya punya client sajalah. Okay. Dan tak semua orang dapat pun, ada lebih kurang 5 orang je kot yang saya bagi kan. Okay. So tu saya punya jawapan siapa lagi tanya ni? Okay, Siti Eliana dia bagi tahu pasal graf. Okay. Tersembunyi, sorry Okey, Cik Salim ni saya punya klien, saya tanya, jawablah soalan ni. Nak tanya biasa yang dinamakan swing trade tu akan ambil masa berapa hari idealnya? Saya tak ada data. Cik Salim, saya tak ada data pasal swing trade tu. Basically, trend following ni dia tak ada specific time frame. Dia hanya lebih daripada 1 hari. Lebih daripada 1 hari dan generally 2-3 minggu kadang kan. 2-3 minggu. Tapi dia basically kita trigger based on daily chart lah. Kalau kita tengok kat sini, swing trade ni, kalau kita pakai strategi atas pada 5 moving average 50. Okay. So, kat sini dah mula trigger. Jadi, daripada bulan Januari, 21 hari bulan tu, sampai sekarang, masih lagi on. 11 bulan. Kalau kita trigger kat sini saja pakai moving average 5 dan 10 ni, kita trigger kat sini daripada 9 Februari sampai sekarang, masih lagi on. So, exactly, kalau dia tengah berlaku macam ni, contohnya kan, Cik Salim, kalau dia berlaku macam ni, zap dia jadi macam tu, ataupun ni ada playback punya function. Okay, contohnya, okay, dia tengah sideway macam ni. Ini bagi saya tak berapa menarik lah, tapi kat sini kita ada tanda-tanda benda ni tengah accumulate. Okay, siapa yang pandai ataupun siapa yang study pasal Wyckoff tu, ni saya bagi tahu, sideways, lepas tu volume yang besar kat sini dengan kenaikan harga yang tak signifikan. Tak signifikan tu maybe dia dah naik 50% daripada 10% naik 20%. Tapi kita tengok dari segi chart dia, kita nampak pergerakan dia tak terlalu ekstrim lah. Okay. So, cuba play satu candle. Laju pula dia pergi. Ulang balik. Okay, so tu. Dia satu-satu. So, bila kat sini, Zas dia trigger. So, ini adalah salah satu dia panggil momentum trading lah. Okay, bila dia trigger macam ni, tekan forward lagi. Kita tak tahu ni berapa lama dia nak swing trade ni. Selagi dia trending, layan je. So, untuk yang momentum ni biasanya, untuk momentum trading, spesifik ataupun momentum trading ni dia punya, orang panggil apa, kalau korang tak study dalam internet apa semua tu, dia punya basic dia, okay, trading strategy untuk momentum, dia entry bila dah dekat closing lah. Tu pun masa closing. Masa closing tak ada entry sebenarnya. Dekat closing lah. Dia beli kat situ, cut loss dia kat mana? Bawah ni. Okay, so itu momentum trading. Jadi saya tak pakai formula tu sebab kalau saya cut loss dekat bawah ni memang sakit jiwa. Jadi saya selalunya cut loss separuh daripada candle ni. Itu yang maksimum lah. Okay, tapi generally saya ambil 1-2 bit, kadang-kadang 3-4 bit je kat sini. Sebab kita buat short term trades lebih daripada buat swing trade. Okay. Jadi kat sini ni kita tengok, okay, dah mula naik balik. Atas pada moving average 10. So kita tekan lagi, tengok. Berapa lama ni, tak tahu dia nak pergi berapa lama. Bila dah keluar sell signal, baru caw lah. Okay, so tu tengah trending lagi. Tak ada basically tak ada. Okay, until now, ini dia nampak slightly, slight weakness dekat situ T1, T2, lepas tu Zas naik lagi. Lepas tu masih lagi sampai situ lah, dah habis. So dia dah ni. Tapi benda ni masih tengah trending lagi. Cuma dia dah harga naik, dah naik tinggi lah. Jadi expectnya maybe dia akan turun pergi ke moving average 5 ataupun 10 dulu. Kalau break yang tu basically untuk short term trade yang saya punya memang dah tak pakai. Okay. So memang kalau saya pun yang bawah pada moving average 10 saya tak consider langsung lah. Sebab kaunter-kaunter yang atas 10 banyak. Jadi fokus yang tu dulu. Benda buah ada senang-senang yang kita boleh capai. Kita ambil yang bawah dulu. Kenapa nak kena panjat tinggi nak ambil buah yang lagi susah kan? Maybe lah harga lagi sedap tapi nak bagi perut kenyang je, bukan makan sedap sangat pun. Okay. So tu Cik Salim, hopefully saya boleh jawab soalan tu siapa lagi saya nak tengok ni. Nizam Zuri Jacob. Salam, maaf tanya. Untuk intraday BSTS, ni BTST sebenarnya, guna MA berapa? Seeloknya 5 ataupun 10. Ini sebenarnya Cik Nizam Zuri kena study sendiri. Sebab saya guna MA 5 dan 10. Ada orang guna MA 6,
ada orang guna EMA 9, ada orang guna MA 3. Semua benda tu orang yang guna tu jadi. Jadi saya tak boleh nak kata saya punya 5 10 tu yang terbaik. Macam saya cakap tadi, saya pergi study dengan cikgu-cikgu lain, dia pakai formula lain. Saya pakai saya punya formula. So apa benda ni sebenarnya dia tak ada satu spesifik yang mana bagus yang mana tak bagus. Saya pakai 5 10 tu sebab apa uh, satu dunia tahu macam kita trading days kita ada 5 hari, ada 10 hari. Jadi bila kita pakai macam tu kita punya candlestick tu dia dah incorporate sekali walaupun tak setepat mana, tapi dia dah masukkan sekali dalam tu weekly punya candlestick kalau saya nak tengok. Okay, itu je dia punya apa justification saya pakai 5 sebenarnya, sebab satu hari satu minggu trading ada 5 hari. Tapi itu pun bukannya tepat, betul-betul tepat, sebab apa kadang-kadang kita macam cuti hari Cina baru ni kan, kita satu tu kita cuti half day. Lepas tu kita cuti satu hari. Jadi minggu tu kita hanya ada 3 hari setengah ke berapa untuk trading days kan. Jadi of course lah bila candle hari Isnin Selasa yang depan tu dia akan masuk lah yang dalam 3 hari setengah ni untuk cukupkan 5. Tapi generally benda tu saya letak tepi lah. Saya pakai saya punya alasan sebab apa saya pakai macam tu. Jadi kalau orang nak pakai pun boleh pakai, tak nak pakai pun tak apa. Sebab dia benda tu yang okey untuk saya kan, dan saya tak nak paksa pun orang pakai benda tu. Saya cuma share. Kalau nak pakai boleh pakai, okay? So 5 ataupun 10 ni generally lah pakai 10 je lah. Okay, pakai 10. Untuk dia intraday BTST ni dia trading plan yang berbeza. Maknanya dia daripada intraday dia boleh jadi BTST, daripada BTST dia boleh jadi swing trade. Jadi dia plan yang berbeza dengan risk management yang berbeza-beza. Okay, jadi kalau kita nak generalize tak berapa tepat jugalah. Jadi kita kena analyze ikut trading plan yang spesifik yang kita guna untuk strategi tu. Okay. Oh ya, alamak, ni Nasrul Hafiz ni kata jangan marah. Ni saya pun tak tahu tadi lah. Tak apa tak saya marah tadi, bukan saya marah bukan marah, minta maaf je lah. Tak sengaja kot. Okey, Cik Nasir tanya ni, apa ada kemungkinan ke kalau kita dah tengok chart dia uptrend tapi bila entry dia jatuh mendadak berbeza dengan kajian teknikal kita? Ya. Sebab tu pentingnya kita kaji tu kita kena okeylah, entry tu maybe kita nak entry harga semasa, ataupun entry kita nak tunggu dia jatuh dulu kita nak entry, ataupun kita nak entry pada harga yang dia dah breakout, mana harga lebih tinggi. Itu 3 point yang general lah. On breakout maknanya dia dah harga dah lepas, dah tinggi, harga semasa, ataupun kita nak tunggu harga lebih bawah. Jadi kita ada 3 type of entry yang itulah generally. Lepas tu kita dah kena tahu bila kita ada entry ni, kita dah kena tahu juga kat mana kita punya cut loss level. Jadi bila kita ada cut loss level tu yang memudahkan decision kita untuk cut loss ataupun tak lah. Okay. Jadi memang ada kemungkinan especially bila kita beli harga dia dah di tengah breakout, intraday dia tengah breakout, lepas pada tu fail breakout tu dan dia turun. Itu memang biasa terjadi lah. Okay. Jadi kadang-kadang yang bestnya generally lah apa yang berlaku sekarang yang saya nampak, bila dia breakout kita boleh trade on the breakout untuk intraday dulu. So dia tengah-tengah breakout tu dia duduk zap dia breakout intraday high ataupun market structure previous high lah contohnya kan, ataupun di tengah consolidate, di tengah breakout tu, di breakout yang tu, itu kita boleh guna plannya trade intraday dulu dekat situ. So kalau dia naik 1 sen 2 sen boleh cabut, ataupun kalau nak risikokan sikit guna lower time frame 1 jam ke 30 minit ke 15 minit ke kalau kau nak guna. Lepas tu ride saja dia naik tu, once dia dah ada sell signal ataupun dia mula turun, then jual dulu kat situ. Once kita dapat tu, kalau dia harga boleh stabilize kat situ, then dia dah consider ada momentum. So bila ada momentum tu maybe kita boleh guna untuk BTST lah pula untuk kita nak bawa trade ke besoknya. Kalau tak jadi BTST, at least kita masih lagi in profit dan kita boleh terus let go. Jadi trading plan dia tu berbeza-beza, dia ada banyak peringkat lah. Itu untuk saya lah. So sebab tu saya bila saya trade, saya recommend untuk trade counter-counter yang uptrend dulu. Sebab kalau buat intraday tak jadi, kita terus convert kepada swing trade. Tapi swing trade tu dia punya cut loss level dia berbeza lah. Kalau intraday trade tu kadang-kadang 2%, 3% je untuk dia punya cut loss level. Kalau kita tukar pergi ke swing trade, kita dah tak boleh pakai lah 2-3% ni, sebab dia akan turun kadang-kadang 5% dia turun.
kadang 6-7%, kita terpaksa absorb tu. Kalau kita sanggup terima kemungkinan losses yang sebesar tu, then kita boleh convert intraday plan kita, intraday trades kita jadi swing trade pula. Okay. Jadi kalau counter tu tak boleh nak buat swing trade, generally saya akan cut loss je lah. Intraday kira out lah, kira macam loss lah kat situ. Okay. Okay, so siapa lagi kita punya tu lah. Saya cari komen yang bagus-bagus ataupun kita punya top fan Tak adalah top fan kita ni. Mana korang pergi Okay, tak banyak lah top fan. Alright, so tak apa, saya cuba baca yang bawah ni pula. Jaya Gading ni saya tak tahulah apa IPO besok. Besok IPO apa? Teladan Setia ke? Alamak, sorry, saya tak trade sangat IPO lah. Saya pun tak boleh komen pasal IPO tu. Sorry Cik Jaya Gading. Sorry. Cik Azhar Mamat tanya, filosofi Tuan Ken memang mantap. Malam ni filosofi buah. Oh, okey lah. Okey lah macam tu. Saya tahu dia benda ni kita datang daripada pengalaman jugalah kan. Saya memang jenis yang cari benda-benda senang dulu. Saya yang kurang sabar. Jadi saya tak boleh benda yang lambat. Tunggu entry kemudian ke apa ke, saya tak boleh lah. Dia bukan tak boleh macam ni, saya jenis macam tu lah. Okey. Masuk je terus main redah, tak jadi cut loss. Macam tu okey. Ambil benda yang senang-senang dulu lah. Sebab benda yang senang tu yang senang. Okey, nak target benda yang susah lah. Betul tak? Okay. So, Mobilia. Oh, iyalah, Mobilia disahkan syariah compliance. Okay, jadi rasanya Mobilia ni saya dah ada baca-baca, dia oversubscribe, dia agak tinggi jugalah. Oversubscribe. Probably harga naik banyak juga besok masa opening nanti. Dia tengoklah macam mana besok. Time-time macam ni market bullish ni biasanya orang akan attack lah counter-counter. Kalau banyak counter yang turun hari ni, kemungkinan besok dia akan sambung turun sebab orang akan fokus IPO besok. Yalah, Mobilia. Magpie tadi memang ada dalam apa? Azlan tanya Magpie dah ada review. Memang ada dalam kita punya trigger dalam group tadi lah, saya memang ada bagi dia Magpie ni. Bukan nak okay, tu dia. Alright. Magpie saya tak nak cerita panjang lah sebab benda tu dia consider sensitif lah benda ni. Saya share dalam group VIP. Okay. So benda ni pun senang. Kita nak tengok generally dia dah mula cross. Okay, sorry. Chart kita nampak ke? Nampak okay, ni dia. So dekat sini kita tengok price dah mula cross ke atas balik moving average 5 dan 10. Okay. So kat sini apa yang berlaku, Magpie ni tak ada dalam kita punya list sebab moving average 5 di bawah moving average 10. Jadi kat sini ni saya just type kat sini ni baru dia keluar lah. Tapi overall kita tengok dah ada small momentum kat sini. Dia dah mula ada volume yang tinggi dengan kenaikan harga yang positif ni lah. Okay. Sorry. Okay. Jadi bila kat sini kita tengok Alright, so kita tengok kat sini ada kemungkinan dia dekat sini kita nampak dia punya resistance dia, probably kita boleh pakai dekat moving average 50 ni lah. Okay. So moving average 50 kita punya resistance. Kalau kita nak ambil support dia, kita ambil technical support dekat sini, area 29, jauh sikit lah. Kalau korang nak short term trades kat sini, kita consider ambil lah 30 moving average 10 ni lah. Moving average 10 berapa value dia? Tak ada pula. Lebih kurang tu lah 34 lah kalau nak ambil support level. Okay. So 34 support level, resistance dekat area moving average 50 ni lebih kurang dekat 42 macam tu. Okay, harga semasa 37. Okay, ni short term untuk short term trade saja. Nak swing trade agak bahaya sikit sebab dia tengah trending down. Jadi bila barang tengah trending down ni macam ni lah. Dia tengah duduk bawah ni kan. Lepas tu dia naik sikit, cecah 50. Lepas tu dia cecah moving average 50, tak lepas turun balik. Kita takut benda yang sama jadi dekat area sini. Sebab tu korang kena monitor market selalu. Kalau tak monitor, sekejap lagi dia dah sampai target. Lepas tu
korang tengah sibuk meeting ke, discussion ke apa ke, lepas tu turun-turun, buka-buka tengok dah negatif. Itu yang kita tak nak tu. Okay. So kalau kau nak buat trade ni, kena pastikan ada, sentiasa ada access lah, dekat handphone ke apa ke, boleh monitor sejam sekali ke 30 minit sekali tengok. Tak payah ambil 2-3 jam nak tengok chart tu, ambil lebih kurang 10 second je kot. Kau just tengok, okay, price sekarang 42 sen, sekarang 43 sen. Dah ada dalam mental ni 39 sen kena cut loss, contohnya lah. Okay. So itulah dia, monitor, tengok-tengok macam tu, bukan nak kena fokus, especially bila ada position lah. Kalau tak ada position, tak payah tengok market pun tak apa. Okay. Alright, so okay, tu je lah kot saya rasa untuk sesi kita hari ni. Dan kita sambung sesi sembang-sembang. Saya tak ada nak discuss pasal screening, tapi kita sembang je lah. Basically saya cuba jawab lah dari segi teknikal, soalan-soalan korang lah pasal counter-counter ke apa ke. Cuma apa, kena ingat bila saya komen macam tu saya tak nak bagi apa, saya bukan bertujuan nak bagi buy and sell, ataupun saya nak bagi investment advice. Saya cuba sebaiknya untuk komen dari segi teknikal, dan jangan sekali-kali percaya cakap saya. Saya cuma apa, tunjuk based on technical lah, maknanya benda yang asas lah, support and resistance, strength, dan juga volume analysis lah kalau saya boleh bagi benda tu. Sebab volume analysis pun macam suggestive juga kan. So maybe saya akan avoid lah benda tu. So basically kat sini kita nampak dia ada peluang lah naik. Tapi tu korang ni sendirilah. Okay, saya pun tak tahu kan counter ni. Okay. Itu saja daripada saya hari ni. Terima kasih banyak. Dan hopefully kita semua, orang kata, saya harap semua kawan-kawan sukses lah. Okay, dalam trade ni kadang-kadang besok kita tak tahu lagi ni, maybe orang akan attack PO Mobilia tu lah besok. Dan counter-counter yang korang tak cut loss hari ni maybe dia akan turun lebih sikit besok. Since retailer maybe siapa yang tak dapat tu maybe akan fokus kepada counter-counter yang tengah hot ni dululah. Contohnya macam Mobilia tu. Kot-kot lah dia nak naik banyak kan, ramai orang akan dump dia punya stok kat situ dan guna modal tu untuk kejar harga dekat Mobilia nanti. Who knows? Okay. Tapi saya duk jangka-jangka probably benda tu lah yang akan berlaku kan. Okay, tapi kita kena tengok kan, apa-apa pun kita kena pastikan kita kena sentiasa ada trading plan. Trading plan tu yang paling penting sekali sebenarnya, cut loss dulu dekat mana. Itu je yang kau kena tahu dulu. Jangan tak payah nak tanya entry kat mana pun semua tu. Tanya cut loss kat mana. Lepas tu entry suka hatilah. Okay. Basically benda tu yang paling penting sekali, risk management tu dulu. Okay. So kalau korang boleh survive ataupun boleh manage risk ni dengan baik, InsyaAllah saya rasa boleh stabil lah kita punya ataupun korang punya trading tu nanti, insyaAllah. Okay. So itu sajalah daripada saya hari ni. Dan hopefully saya doakan kawan-kawan semua konsisten. Konsistensi tu saya punya doa tu, saya doakan korang konsisten. Sebab pada pendapat saya lah, konsisten tu lebih penting daripada sentiasa berjaya sebenarnya. Okay. Sebab konsisten tu dia akan membentukkan kejayaan yang lebih besar lah sebenarnya. Okay. Alright. Itu sajalah daripada saya hari ni. Okay. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insyaAllah hari Rabu. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Itu